sistem IQ nilam Ya, Encik Ariel, betul. Jadi saya nak guru-guru memahamilah sebenarnya apa yang dikatakan program nilam. Bila kita sebut program nilam ataupun program galakan baca ataupun dekat membaca kebangsaan, dia sebenarnya yang sama je. Di peringkat sekolah kita buat program nilam. Tetapi kalau dia minta laporan dekat membaca kebangsaan, itu adalah apa yang kita buat dalam program nilam, aktiviti galakan baca, kita boleh laporkan di tempat yang sama. Dia serupa sahaja. Jadi program nilam ni sebenarnya dia terbagi kepada 3. Yang pertama ialah gerakan dan aktiviti galakan membaca. Yang kedua adalah bahan-bahan bacaan yang kita pilih, yang kita gunakan pelbagai jenis bahan untuk murid-murid membaca. Dan yang ketiga, akhir sekali, barulah murid-murid baca bahan yang bermanfaat dan akhirnya merekod. Tu, bila kita sebut program nilam, dia melibatkan 3 unsur tu. 3 unsur penting ni. Di samping aktiviti-aktiviti lain seperti anugerah nilam peringkat negeri ke, anugerah nilam peringkat kebangsaan, aktiviti pengkarya, penulisan, itu aktiviti. Jadi petang ni kita nak bincangkan tentang sistem IQ nilam kita yang baharu. Mungkin guru-guru masih kurang memahaminya. Cuma sistem IQ nilam ni sebenarnya kalau cikgu-cikgu semua telah lihat buku rekod nilam apa yang ada dalam sistem IQ nilam ni sama je seperti dalam buku perekodan nilam sebenarnya. Kita jadikan dia sistem supaya murid-murid dapat merekodkan secara dalam talian. Jadi di sini saya bermulalah dengan sistem IQ nilam ni sebenarnya dia sebelum ni kita gunakan sistem yang diisi oleh guru. Kemudian oleh kerana ada beberapa yang kita lihat dia merupakan beban kepada guru Jadi untuk mengurangkan beban tugas guru, maka dia telah ditangguh kepada tahun 2018. Jadi seterusnya kita menggunakan yang secara manual sahaja, kutipan secara manual menggunakan template. Kemudian pada penghujung 2019 kita telah bersetuju untuk bangunkan semula sistem tu yang dipanggil IQ nilam juga, tetapi dia diintegrasi sepenuhnya oleh murid. Jadi sekarang melalui sistem IQ nilam yang baru ni, kita hanya menggunakan ID murid dalam pelantar D5 KTM. Ini bermakna seluruh murid di Malaysia sudah boleh log masuklah menggunakan kata laluan ID D5 tu. Dan seperti tuan-tuan sedia maklum, dia dah boleh digunakanlah sistem perekodan ni. Sebenarnya sistem perekodan ni dia belum lengkap Tetapi oleh kerana pandemik COVID ni, kita rasakan kita dapati murid-murid tak dapat nak merekod menggunakan template dan sebagainya. Oleh kerana perekodan ni dah siap, maka kami gunakan dia untuk murid-murid rekod dulu. Jadi buat masa ni memang kami minta maaf lah guru-guru, JPN, PPD, KPM kami sendiri tak ada satu dashboard yang kami dapat tengok analisa murid isi. Apa-apa pun yang penting murid tu isi dulu. Dan kalau ada berlakunya penambahbaik, update dan sebagainya, dia data tu dah tak hilang dah. Jadi untuk pengetahuan sejarah dia, masa kami buat semula sistem IQ nilam ni, kita dah rintislah sebenarnya di negeri Perak Dan uji lari ni dibuat di sekolah-sekolah di negeri Perak. Secara teknikalnya dia boleh digunakan. Sebab itu yang tuan-tuan tengok, yang cikgu-cikgu tengok pada hari ini, sistem IQ nilam ni boleh diakses. Dia tiada hang dan sebagainya, kecuali penyelenggaraan dia tutupkan sistem tu kan, yang tu lain lah. Jadi dari segi teknikalnya dia boleh digunakan tanpa maaf Encik Ariel, minta maaf. Ada slide tak ditayangkan tu? Tak nampak lah. Oh ada. Tak ada, tak nampak. Oh tak jalan Ya. Kenapa dia tak jalan Ada tak? Belum. Oh, hang ke? Ni dekat office ni internet dia masalah sikit. Kalau dekat rumah okey je. Kalau saya dengar tak? Your face lah sudah. Belum ada lagi ni. Belum nampak. Oh, slide dia tak keluar Ya. Mungkin kena stop presenting dulu. Saya present balik Okay. And then present balik. Saya present entire screen lah, tengok dia okey tak. Lepas tu saya suka present di rumah.
Di sini internet dia boleh lah tapi dia kurang stabil. Okey. Boleh? Baru. Aha. Okey. Itulah minta kalau tak nampak cakap Ya, ingatkan Cik Ariel cakap je tadi. Oh tak, memang ada slide. Okey. Nampak ini nampak Ni okey Okey, Okey, nampak. nampak. Okey. Kita cerita sampai dekat rintis tadi jadi bila kita rintis dekat Perak tu kami dapati dia boleh digunakan menjelang 2021 lah untuk perekodan dulu. Jadi untuk dashboard tu InsyaAllah dalam masa terdekat lah kita akan cuba siapkan sebab yang kami uji lari yang masa saya buat pemetangan yang lepas tu dashboard tu dia tidak berjaya malang dia. Jadi dashboard tu kena baik pulih semula sebab nak buat dashboard ni memang satu yang susah sebab untuk mengeluarkan analisa yang murid-murid tu isikan dalam data tu lah. Jadi saya yakin kita akan ada dashboard lah juga menjelang sebelum pertengahan tahun ini kita akan dapatkan dashboard tu. Okey, perekodan bahan bacaan sistem IQ Nilam Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi kita menggunakan ID D5 murid dia secara single sign on. Maksudnya single sign on ni kalau dia dah sign on ke D5, kalau dia nak buka IQ Nilam dia tak perlu sign in lagi. Dia klik saja dia boleh masuk dah. Okey, tetapi dia kena pastikan di paparan Google tu tiada email lain. Kalau ada email lain dia kena sign out. Kecuali kita guna di telefon telefon murid dia boleh pilih dalam list tu untuk pilih dia punya ID, tetapi kalau buka di PC ataupun di desktop paparan tu mesti pastikan hanya ada ID D5 saja yang sedang di log masuk. Begitu juga kalau dia berkongsi dengan kawan dia kena pastikan dia log keluar dulu, barulah kawan dia boleh log masuk dengan ID D5 baru boleh buka IQ Nilam ni. Jadi tujuan kita buat sistem IQ Nilam ni fokus utama dia bermulanya pandemik COVID kita ni kita nak pastikanlah murid boleh merekod bahan bacaan mereka di mana-mana saja, di rumah, di sekolah ataupun di mana-mana sahaja yang bahan bacaan yang mereka baca dan mereka rasakan bahan tu sangat perlu, menarik, jadi mereka catatkan dalam sistem perekodan. Jadi sebenarnya apa yang kita kena tahu perekodan ni melibatkan tahun 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Okey, jelas tahun 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Okey, bagi murid tahun 1 tak perlulah rekod bulan 1, bulan 2 bagilah mereka tempoh mereka menjalankan PDPC dulu. Mungkin di penggal yang kedua selepas bulan 7, bulan 8 barulah kita ajar dia untuk merekodkan perekodan Nilam ni. Okey, sebab data bacaan murid ni dia terkumpul hingga tahun 6 dan bagi sekolah menengah dia terkumpul hingga tingkatan 5. Jadi murid ada banyak masa untuk dia mengumpul bahan bacaan mereka. Jadi murid tahun 1 ni mereka hanya merekod sajalah, tapi tak perlulah ambil masa macam sekarang ni kita tidak bersemuka kan. Jika bersemuka nanti mungkin cikgu-cikgu akan pastikan murid-murid cikgu untuk tahun 1 ambillah masa fasa yang kedua, penggal yang kedua baru mereka diberi pendedahan untuk isi perekodan ni. Dan saya rasa sistem ni sangat mesra pelanggan. Murid-murid memang boleh isilah sebab dia sangat mudah. Jadi dalam sistem ni guru tidak lagi merekod guru hanya pemantau saja. Guru memantau, guru kelas, CPM, guru Nilam akan memastikan murid-murid sentiasa mengisi bahan bacaan dalam sistem ni. Nanti guru-guru akan ada analisa, dia boleh tengok kelas dia, murid ni dah isi ke belum. Jadi untuk mendapatkan 100%, jika murid itu terlibat mengisi satu bahan buku saja dia telah menyertai program Nilam. Jadi dalam peratus kalau semua kalau semua murid dalam sekolah tu telah pernah mengisi sekali dalam sistem, ini menunjukkan sekolah itu dah 100%. Penggunaan bukan purata penggunaan saja, maksudnya penglibatan murid.
Bagi sekolah-sekolah yang pendalaman tak mampu melaksanakan sistem ini kerana tiada talian ataupun sebab-sebab lain, tiada device dan sebagainya, bolehlah menggunakan template seperti tahun sebelum ini. Dan ataupun apa-apa saja seperti Google Form, kan, Google Doc dan sebagainya yang bersesuaian dengan suasana sekolah lah. Jadi data bacaan untuk negeri-negeri yang tiada menggunakan sistem ini sepenuhnya. Jadi data tu kita akan ambil daripada data IQ Nilam dan juga data menggunakan template. Jadi barulah dianalisa dapat purata bahan bacaan. Bukan semata-mata daripada sistem sahaja. Kecuali bagi sekolah-sekolah yang memang 100% menggunakan sistem IQ Nilam. Contohnya katalah di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak ada masalah dengan talian internet. Jadi kalau Kuala Lumpur dia menggunakan keseluruhan sistem IQ Nilam, maka bagi Kuala Lumpur dia punya purata bahan bacaan kita akan gunakan sebagai purata negeri itu. Tapi bagi negeri-negeri yang ada sekolah yang tidak ada talian dan sebagainya, tak ada kemudahan, kita akan kira secara berasingan untuk mendapatkan purata. Tapi insya-Allah saya yakin dalam sedikit masa lagi semua negeri-negeri di kawasan pendalaman akan mendapat talian internet lah, sebab sekarang ni kerajaan SKMM sedang berusaha lah untuk menaik taraf talian-talian di kawasan-kawasan pendalaman. Di Labuan macam mana? Di Labuan semua ada internet ke? Ada di sini, ada, tak ada masalah. Cuma mungkin ada yang apa? Mungkin peranti lah saja. Mungkin peranti lah kan. Dari segi internet saya rasa di Labuan 100% kawasan ada internet InsyaAllah semua ada. Jadi peranti ni lah mungkin boleh perlu berkongsi atau minta mak ayah tolong isikan pun boleh, sebab dia sangat friendly. Jadi bagi sekolah-sekolah yang mempunyai lebih peralatan bolehlah menyediakan laptop atau desktop di pusat sumber atau tempat-tempat yang strategik bagi memberi kemudahan kepada murid untuk mengisi IQ Nilam ni. Ini jika murid berada di sekolah nantilah. Jadi murid-murid boleh lepas baca, dia boleh masuk, dia boleh terus key in-kan bahan yang dia baca menggunakan dia punya ID. Bagi murid-murid pendidikan khas, prasekolah dan tingkatan 6 tidak perlu melaksanakan perekodan. Tapi kita kena ingat pelaksanaan aktiviti galakan baca perlu dilaksanakan sama seperti murid-murid lain. Ini sebab apa? Sebab kita tahu dulu kita buat program Nilam ni, perekodannya bermula dari prasekolah hingga tingkatan 6. Jadi apabila kita lihat terdapat kelemahan-kelemahan, takkanlah murid prasekolah dia nak merekodkan. Jadi kita keluarkan satu aktiviti di mana murid prasekolah juga ada program Nilam tetapi berbentuk prasekolah punya lah. Jadi kita sebenarnya ada slide Nilam prasekolah. Ada juga yang pendidikan khas Tapi aktiviti galakan baca ni terpulang pada guru-guru ni lah, macam mana dia nak laksanakan. Seperti kalau pernah tengok penerangan saya di Terengganu baru-baru ni, kita ada jelaskan bagaimana nak buat aktiviti galakan baca yang tidak melibatkan murid-murid selain daripada sekolah harian ni. Jadi sebenarnya aktiviti ni perlu dilaksanakan kerana bertepatan dengan Dekad Membaca Kebangsaan lah. Dekad Membaca Kebangsaan, dia bermula dari prasekolah hingga ke pengajian tinggi, masyarakat, agensi kerajaan dan semua masyarakat terlibat dengan Dekad Membaca Kebangsaan. Sebab itulah dalam perekodan Nilam ni, walaupun pendidikan khas prasekolah dan tingkatan 6 tak perlu merekod, termasuk sekolah vocasional okey, tetapi kempen galakan baca dia sama, kena buat. Okey, kena buat, cuma tak perlu rekod apabila mereka membaca. Okey, saya harap cikgu-cikgu faham Okey, sistem perekodan bahan bacaan. Sebelum kita melaksanakan sistem ni, okey, ini saya dah jelaskan tadi, kita kena pastilah sebelum kita log masuk, ini kita nak log masuk kita kena pastikan tiada email lain lah. Okey. Dan untuk bahan fiksyen dan bukan fiksyen, pastikan kita masukkan muka surat Nanti kita tengok dalam sistem.
Jika berjaya disimpan tetapi jumlah bahan tidak direkod, jangan risau selepas log keluar, masuk semula di masa yang lain, jumlah tu akan direkodkan. Okey, perekodan ni kenapa dia tidak automatik jadi sebab kita tak nak sistem ni jadi berat Bila mereka key in, dia akan keluar berjaya disimpan. Okey, dia akan proses dulu untuk dia simpan. Kemudian bila dia tutup, dia buka balik, baru dia keluar. Sebab pengguna kita sangat ramai kita kena menampung pengguna pelajar-pelajar di Malaysia yang melebihi daripada 4 juta orang Jadi kita tidak ambil sepenuhnya untuk load sistem ni jadi berat. Jadi bila mereka isi, tunggu sekejap, nanti dia akan ada. Okey, jika murid ini saya jalakan guna komputer yang sama, pastikan kawan dia yang telah log keluar tu barulah kawan dia seorang lagi baru boleh log masuk. Kalau tidak, dia log masuk, kawan dia tak log keluar, dia akan gunakan ID kawan dia tadi. Okey. Okey, sekarang ni kita akan masuk ke sistem IQ Nilam ni kita nak tengok. Nampak tak Nampak tak paparan saya ni? Nampak jelas ni. Nampak Sebab saya nak tahu nampak tahu, takut saya nanti cakap seorang-seorang je. Okey. Okey, ini paparan sistem IQ Nilam. Bila kita log masuk menggunakan iqnilam.moi.gov.my, okey. Sistem ni berada di pusat data Anstek di Bandar Anstek di Selangor lah, pusat data KPM Jadi kita sebab itu dia tulis tu sign in with Delima kita bila kita klik sign in saja, dia akan minta kita masukkan ID Delima murid. Okey, ini saya gunakan ID Delima murid Kemudian next. Kemudian password dia, next. Kemudian dia akan masuk ke sistem Okey, nampak tuan-tuan? Cikgu-cikgu semua? Mana cikgu-cikgu ni? Senyap cikgu-cikgu ni, dia dengar ke? Dia Nampak. Nampak. Ya, boleh nampak. Saya harap semua sudi mendengar. Okey, ni penting untuk cikgu terangkan pada guru-guru di sekolah lah. Nanti promote untuk isikan ni kepada murid-murid, tapi ada video tutorial juga yang boleh digunakan lah. Okey, saya terangkan sedikit Okey, ini paparan dalam dia simple saja. Apa yang penting ialah kita sebenarnya nak rekodkan iaitu buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bukan buku, bahan digital. Jadi saya rasa cikgu-cikgu semua tahulah apa tu buku fiksyen, buku bukan fiksyen. Bahan bukan buku ni kita kena tahulah apa-apa saja bahan bacaan yang tiada ISBN yang tiada rujukan ISBN di belakang dia ada menjadi bahan bukan buku. Kita boleh tengok dekat sini dia punya list ni saja list dia. Okey. Dia tiada lain-lain. Okey. Kalau misalnya murid mengisikan bahan tersebut, kalau dia rasakan bahan tu tak ada dalam list, masukkan saja ke bahan digital sebab dia akan rekod sebagai satu bahan. Kita kena ingat dalam sistem perekodan Nilam ni, kita tidak lagi membaca dengan purata buku dibaca purata bahan dibaca. Bahan tu bahan apa? Yang 1, 2, 3, 4 ni. Okey. Jadi saya pergi balik ke sebelah kanan. Dalam sistem ni dia ada nama murid dekat sebelah kiri Okey, ni nama sekolah. Kemudian dia ada jumlah buku dibaca, jumlah bahan bukan buku, jumlah keseluruhan. Okey, sistem ni akan ditambah baik Kat sini cikgu perasan tak kita tertinggal apa? Bahan digital tak ada kan? Nanti pembina sistem ni sedang buat tambah baik, tetapi bukan bermakna kita isi bahan digital dia tak rekod Dia rekod, cuma dalam senarai ni tak ada. Sebab dia mula-mula dia ambil kira ialah jumlah bacaan keseluruhan. So dia anggap tu bahan bukan buku sahaja. Sebenarnya dia dah rekodkan dalam bahan bukan buku. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok 9 tambah 4 patutnya 13 kan?
Kat sini 9 tambah 4 ada 14. Kenapa 14? Kerana saya telah merekodkan satu bahan digital dekat dalam ni tapi dia tak keluar dekat list ni. Okey, tapi jangan risau. Nanti bila dia dah tambah baik pun data ni takkan hilang lah. Okey, kat sini ada log keluar. Kat sini ada maklumat murid. Okey, nama sekolah, kelas dia dan bila dia kali pertama dia masuk dan kali terakhir dia masuk. Okey. Kelas ni kalau cikgu tengok anak murid cikgu tak sama, kita kena rujuk dengan guru APDM sekolah, guru data sekolah. Sebab apa yang APDM di sekolah buat, dia kemas kini dan sebagainya, sistem ni hanya mengikut apa yang ada dalam APDM. Okey. Katalah ada murid baru masuk, dia buka IQ Nilam ni, sekarang ni di Labuan kan, murid tu masih katalah dia masih di sekolah, sebuah sekolah di contohnya lah SMK Bintulu. Dia masih rekod SMK Bintulu. Tetapi dia telah masuk ke salah satu sekolah menengah di Labuan tak apa, biar je. Nanti bila APDM tu dah update, dah kemas kini, dia akan ikut. Sebab jumlah bahan bacaan ni dia tak akan berubah walaupun dia bertukar-tukar sekolah. Dia ikut yang sama sahaja. Jadi kalau dia masuk ke sekolah cikgu sebagai murid baru, masih nama sekolah lama, tak apa. Nanti bila APDM tu kemas kini, dia akan ikut. Jadi cikgu jangan risau kalau nama kelas, nama tu masih, nama sekolah dia masih lain Okey, kalau nama kelas tak sama, kena rujuklah dengan guru data. Mungkin dia naik kelas, tapi dia dah hantar ke PPD, PPD update ke jabatan, jabatan belum kemas kini ke bahagian sekolah harian. Jadi kelas dia ni mungkin kadang-kadang masa naik sekolah tahun baru ni ramai yang menghubungi saya. Murid dia kelas tak sama. Saya kata yang naikkan kelas tu sekolah. APDM ni dia tak ada mengusik langsung apa-apa data murid. Dia hanya terima secara mentah-mentah je daripada APDM. Apa yang APDM hasilkan dia akan ikut je lah. Okey, sekarang kita pergi ke maklumat bahan bacaan. Okey, kat sini dia kena rekodkan judul bahan bacaan yang dia tuliskan. Okey, saya akan ambil satu contoh buku. Mana buku saya ni? Okey, sorry saya bangun. Tadi terlupa nak ambil satu contoh buku. Okey, katalah dia baca buku ni buku apa ni? Fundamental of Electronic. Okey. Kalau buku ni dia kena tengoklah. Buku fiction atau buku bukan fiction. Bahasa dia kita kena pilih. Contohnya buku ni buku bahasa Inggeris klik bahasa Inggeris. Okey, kat sini dia buku bukan fiction. Okey, kena tulis muka surat. Kenapa nak tulis muka surat? Kerana dia nak menentukan kualiti bacaan murid itu. Okay, seperti dalam program Nilam, kita tiada had muka surat, tetapi murid mestilah membaca mengikut leksan murid. Contohnya kalau dah murid tingkatan 5 baca 10 muka surat untuk buku prasekolah kan. Memanglah tidak sesuai. Itulah gunanya guru untuk memberitahu kepada murid, bacalah buku ikut level dia. So seperti yang kita tahu, murid yang sekolah rendah dia boleh baca buku yang leksa dia tinggi buku-buku sekolah menengah. Tapi murid-murid sekolah menengah dia tak digalak kalau baca buku-buku murid-murid tahap 1 kan. Kalau semata-mata untuk merekod, sebab itulah dia tidak sesuai. Sebab merekod ni dia mesti merekod bahan-bahan yang berkualiti. Bahan-bahan yang dia rasa bacaan biasa-biasa tu, dia tak perlu dah rekod. Takkan dia nak rekod beribu-ribu kat dalam ni kan. Okey, buku ni 288 muka surat. Okey, dia tu 288 muka surat. Okey, tahun terbitan, dia boleh tengok. Kalau tak ada, tak perlulah isi. Kalau ada, dia isilah 2017. Sistem ni yang wajib saja tajuk, bahasa. Tahun terbitan kalau tak tahu tak perlu isi. Nama pengarang. Contohnya nama pengarang buku ni siapa pengarang? Okey, Segar Raja. Anikem. Okey, penerbitnya Pelangi
Nampak ya cikgu Nampak. Nampak. Saya cakap seorang je ni, takut benda ni dia hang macam tadi. Okey, selepas kita isi ni, okey, kita pergi kat bahagian rumusan ataupun rumusan boleh, catatan boleh. Kita takkanlah nak tulis banyak-banyak, kita hanya tulis rumusan atau sinopsis. Sebenarnya catatan pun boleh Sebab rumusan ni dia tak ada had, boleh tulis beribu-ribu, tetapi kita janganlah galakkan murid kita buat rumusan yang sampai macam tulis karangan kan, nanti dia pun tak nak isi IQ Nilam ni, bosan saja. Okey, bagi murid tahap 1, tahun 1 hingga 3. Okey. Kalau ikut dalam Nilam Tambah Baik, mereka tak perlu buat rumusan. Tetapi sistem ni dia tak boleh blok Jadi kita ajar je murid kita sama ada pilih satu perkataan yang dia suka, ataupun pilih satu ayat yang dia suka, ataupun tulis tajuk buku je dekat ruangan rumusan tu. Jadi tak adalah menyusahkan mereka kan. Murid tahun 1, tahun 2 mana nak buat catatan dan sebagainya. Jadi kita pilih, suruh dia tulis satu saja perkara yang dia suka daripada buku yang dia baca. Okey, kat sini contohnya tadi Fundamental of Electronic ni, boleh tulis dalam berbagai bahasa. Ini buku bahasa Inggeris tapi saya nak tulis rumusan dalam bahasa Melayu pun boleh. Buku ini tentang buku ni tentang apa teori elektronik. Tukar satu sikit je. Elektronik salah je, sorry. Okay, saya nak buat rumusan simple je. Buku ni tentang teori elektronik. So siapa-siapa yang tahu tentang buku ni dia boleh tengoklah. Oh, buku ni tentang apa? Tentang elektronik. Elektronik elektronik. Ini contoh teman-teman Okey. Kemudian aktiviti pengayaan. Rumusan ni wajib lah tadi dekat atas ni Okey, rumusan ni buku ni bahasa Inggeris, saya tulis bahasa Melayu, boleh. Buku bahasa Melayu nak tulis rumusan bahasa Inggeris, boleh. Buku bahasa Cina nak tulis rumusan bahasa Cina, jika dia ada keyboard dia boleh type dalam bahasa Cina juga boleh. Bahasa Tamil juga boleh dan lain-lain bahasa. Jadi rumusan ni boleh ditulis dengan lain-lain bahasa, tujuan dia memanglah kita tak baca rumusan ni tapi untuk pemahaman murid itu sendiri dan juga rakan-rakan dia yang tahu bahasa itu. Misalnya katalah di Sarawak dia ada bahasa Iban kan, dia boleh tulis dalam bahasa Iban dan juga bahasa-bahasa lain lah. Jika ada, dia boleh tulis dalam bahasa Kadazan juga dan sebagainya, dia boleh tulis lah. Korea kan dan sebagainya jika dia ada keyboard. Jadi dia tidak ada halangan bahasa sebab ada yang bertanya dekat saya, mesti buat rumusan ni dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris je ke? Sebenarnya tidak semua bahasa boleh. Okey, kalau dia dah buat rumusan ni, kalau dia just rumusan ni dia boleh simpan. Tetapi setengah-setengah murid dia membaca dan dia membuat pengayaan lain. Okey? Contohlah dia baca buku Fundamental of Electronic ni, tujuan dia nak pergi ke pertandingan. Okey, kalau dia baca buku bahasa Melayu mungkin dia nak pergi pertandingan deklamasi sajak ke, nak pergi ke pengucapan umum ke, dia nak masuk dia baca buku tentang lukisan, dia nak melukis ke, mengeja ke kan. Jadi kat sini katalah murid ni baca Fundamental of Electronic ni, dia nak buat pengayaan, dia letak. Kalau nak baca selain daripada dekat list ni, dia boleh klik lain-lain, dia pergi mana? Katalah dia nak pergi ke pertandingan robotik peringkat daerah. Boleh tulis dekat situ. So kita nampaklah. Selain daripada dia buat rumusan, dia juga buat aktiviti pengayaan yang lain. Okey, katalah dia baca buku berkaitan dengan puisi. Dia nak pergi deklamasi sajak. Dia kliklah deklamasi sajak. Kemudian dia klik lain-lain, dia bagi tahulah dia masuk deklamasi sajak peringkat daerah. Kalau tak ada, cukuplah sekadar rumusan sahaja, tak payah isi yang lain-lain ni, tak perlulah isi. Ini jika dia membuat aktiviti pengayaan yang lain. Okey, dia bukan wajib. Yang wajib isi kat sini, rumusan. Okey, kemudian dah habis tulis semua ni, boleh klik simpan. Okey, bila simpan dia keluar tahniah. Bila tahniah ni jangan risau. Tahniah saja sistem telah merekodkan. Okey, kalau tengok kat garis masa ni, kat atas ni ada garis masa dia tak rekod lagi. Garis masa ni setakat ni dia keluarkan hanya 5.
Tetapi kita dah minta dia panjangkan sehingga 10 lah. Maksudnya kali terakhir murid ni mengisi bahan pada 25/1/2021 itu. Bertajuk 366 cerita Senandung Semalam. Itu kali terakhir dia isi. So yang dia baru lepas isi ni dia belum keluar lah. So nanti besok atau bila-bila dia buka balik dia akan keluar lah. Okey. Kalau kita tengok juga di sebelah sini masih lagi 14 kan. Dia tidak berubah. Walaupun dia dah tahniah tadi. Tetapi bila dia tutup, dia buka lagi sekali nanti ini akan jadi 15. Okey, saya nak tunjukkan juga bahan-bahan hanya bahan fiksyen dan bahan buku bukan fiksyen sahaja yang ada muka surat Bagi bahan buku dia tak perlu rekod sebagai satu. Okey, bahan digital juga direkod sebagai satu bahan bacaan. Okey, kalau murid baca e-book. E-book ni dia banyak cerita. Okey, cikgu-cikgu fahamkan betul-betul Kalau dia baca e-book daripada laman sesawang, daripada mana-mana saja, daripada device, daripada telefon pintar dia, daripada mana-mana saja, dia baca secara terus di mana-mana saja paparan laman web dan sebagainya, maka e-book tu menjadi bahan digital. Faham Kalau e-book tu dia download, baca masih bahan digital. Tapi kalau e-book tu dia download, dia print, jadikan dia bahan fizikal yang bercetak. Bila dia baca, dia kena rekod dekat e-book tu fiksyen atau bukan fiksyen. Faham cikgu Tapi kebanyakan kita e-book kita tidaklah download. Mungkin ada setengah murid dia download dan dia nak cetak kan. Bila dia cetak, dia jadi e-book sebagai buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Sebab e-book ni dia fungsi sama seperti bahan buku dia ada ISBN dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya e-book kita rekodlah di bahan digital. Sebab jarang-jarang murid atau kita sendiri baca e-book, kita nak print out kan. Kenapa kita nak membazirkan kertas? Tapi ada orang tanya begitu dan itulah penjelasannya. Jadi secara keseluruhannya bila mereka baca apa-apa saja bahan di laman sesawang termasuk e-book, blog dan sebagainya, rekodlah di bahan digital. Okey, saya tunjuk satu contoh. Okey, katalah saya nak baca buku panduan pusat sumber abad ke-21. Okey. Tajuk kita tetap tulis Bahan apa yang kita baca daripada laman web? Bahasa dia mungkin bahasa Melayu lah. Jadi tahun terbit pengarang kat laman web selalu tak ada kan? Tak ada, tak payahlah. Kita tinggalkan je. Tapi kalau ada, katalah tahun terbit 2019. Kita tulislah 2019. Okey. Pengarang dia BSTP. Kan? Penerbit KPM. Itu kalau ada lah. Kalau tak ada, kita tak payahlah. Kita biar aja macam tu. Okey. So kita klik kat bahan digital. Kita boleh masukkan laman sesawang. Dia dah bagi tahu dah HTTP kan. Kalau tak nak, kita tulis saja buku panduan digital. Ini dikatakan sistem ni friendly. Walaupun dia tidak tulis URL, tak masuk URL pun tak apa. Ada cikgu tanya, macam mana kita nak tahu dia tak masuk URL, kita nak buktikan? Senang aja. Kalau kita nak buktikan, kita pergi buka laman web, kita pergi kat Google, kita type buku panduan pusat sumber abad ke-21. Kalau ada, mana itu sebagai bukti dah murid tu dah baca. Memang ada lah. Sebab itulah dia wajib tulis nama judul ni. Kalau kita tak, sekarang ni kita tak semestinya URL kan. Melalui Google saja. Cikgu-cikgu sendiri pun dekat Google, cikgu nak cari apa-apa, cikgu type je. Cikgu tak type pun dia punya laman web kan. Misalnya nak cek gaji, takkan masukkan penyata gaji, tak ada. Cikgu type kat Google je penyata gaji, dia keluar je dekat situ. Samalah macam ni. Dia friendly. Walaupun tak tulis nama web, dia tetap boleh diterima sebagai ayat. Kalau dia baca e-book, tulis je lah e-book dekat sini. Tak perlu masuk laman web. Tapi kalau dia nak masuk pun boleh, tak jadi masalah. Okey. Kat sini saya nak gunakan buku panduan digital.
sebenarnya buku panduan ni memang adalah, kalau kita tengok kat laman Sesawang memang adalah buku panduan abad ke-21 ni, cikgu boleh ni lah. Guru-guru perpustakaan saya rasa ada kan, lihat kan ni kan buku panduan ni kan. Kita ada buku panduan abad ke-21 yang kita juga ada buku panduan program nilam Okey. Tapi cuma kita belum tambah baik program nilam je sebab yang kita dalam tu tak ada penambahan sistem IQ nilam lagi. Nanti saya akan tambah baik dan saya akan update semula lah. Tapi untuk buku panduan abad ke-21 pun sama, ini untuk pengetahuan lah. Dia ada dekat Google dan sebagainya, tapi kita juga akan tambah baik sedikit-sedikit mana-mana ayat yang perlu diperbetulkan, tapi bukan maksudnya mengubahkan konsep pusat sumber abad ke-21 tu Okey, so saya sekarang ni seorang murid, dia isi buku panduan abad ke-21, dia isi kat bahan digital buku panduan abad ke-21. So saya nak buat sinopsis, kita tulis sinopsis ringkas. Okey. Panduan kepada sekolah, cara-cara melaksanakan PSS abad ke-21. Simple je, tak payah buat panjang-panjang. Bagi tahu kat murid, buatlah rumusan yang simple tetapi jelas. Okey. Ada orang kata, bagaimana pula bagi murid-murid sekolah rendah lah contohnya yang tak pandai baca? Sekolah menengah pun ada juga kan, macam tingkatan 1, tingkatan 2 ada murid-murid yang lemah. Kalau murid-murid yang ni, murid-murid yang pemulihan ni, dia semangat nak, dia suka isi sistem-sistem macam ni kan, sebab mereka tak terkecuali mereka pun ada ID juga. Cukuplah sekadar kat rumusan tu dia tulislah perkataan yang dia suka ataupun dia taip balik tajuk. Dengan secara tak langsung kita juga telah melatih murid menaip dan membacakan tajuk tu balik. Okey, ini juga berlaku secara pembelajaran yang tidak langsung So kalau ni ada kat bawah ni aktiviti pengayaan dia nak buat tujuan tadi panduan ni, dia bolehlah klik kat bawah ni. Kalau tak ada, cukuplah sekadar dia simpan sahaja. Maka bila simpan, tahniah. Bila tahniah, okey. Okey. Kalau ni kalau saya nak lock keluar, lock masuk nanti tak sempat. Jadi bila kita lock masuk balik, dia ada penambahan dua bahan lagi lah. Dia jadi 16 Okey. Saya minta maaf lah cikgu sebab kita tak ada dashboard lagi. Bila ada dashboard nanti saya akan buat satu lagi taklimat ke seluruh Malaysia berkenaan dengan penggunaan dashboard untuk guru-guru sahaja. Okey. Seperti di YouTube channel yang saya buat yang lepas tu lah. Jadi kat situ kita akan jelaskan, kita akan nampak. Kalau kita klik nama Khairi Ashraf ni kat guru kelas, dia nampak Khairi Ashraf ni dah baca berapa bahan dan apa bahan yang dia baca. Okey, untuk bacaan yang lepas. Okey, ni sistem ni baru untuk murid sekolah menengah lah, dan darjah 4, 5, 6 dia ada jumlah bacaan yang lepas. Okey, nanti dekat analisa murid, dekat dashboard tu, kat nama murid tu dia ada 1 kali butang untuk masukkan jumlah bahan bacaan yang lepas Katalah Khairi Ashraf ni yang sebelum ni dia ada 50 bahan bacaan yang dia baca. Untuk kali pertama, dia kena masukkan 50 tu dan masa-masa lain dia tak boleh tambah lagi dah. Okey. Jadi kita kena ingatkan murid-murid kita, semasa mereka klik simpan, mereka kena pastikanlah semua data yang diisi di ruangan A, B dan C ni betul Sebab sekali dia klik simpan tak boleh patah balik. Okey, sebab dia dah pastikan itulah bahan yang dia baca. Okey. Jadi kalau saya rasa jelas sebab sistem ni dia friendly, sebab saya rasa cikgu pun dah ramai yang buka Cuma yang penting ialah untuk memberi penjelasan kepada murid. Okey. Kemudian kita lock keluar. Kita lock keluar kat sinilah dia pergi. Kemudian kita pergi balik kepada okey. Kat sini ada link tutorial. Link tutorial ni yang menceritakan seperti dalam surat saya, kita ada satu link tutorial yang kita buat khas untuk murid-murid atau ibu bapa nak tolong anak dia isi. Jadi setakat ni yang saya semak ada lebih daripada 10 guru-guru di seluruh Malaysia yang saya ucapkan terima kasih lah. Dia dah buat macam-macam video tutorial untuk memudahkan anak-anak murid dekat sekolah dia. Okey. Ini salah satunya yang kita tengok video ni yang kita buat secara rasmi Ini yang secara rasmi yang cikgu-cikgu boleh suruh anak murid, bagi je link ni, suruh mereka masuk. Ni dia. Nampak cikgu Nampak.
Okey, ni contoh video dia, saya tak akan tunjuk semualah, ni cikgu tengoklah sebab saya rasa cikgu-cikgu pun dah ramai tengok. Jadi nanti cikgu Faruzi ni juga akan buatkan link tutorial untuk dashboard Oh. Jadi kita boleh tengoklah penjelasan dia sangat jelas Jadi untuk murid-murid ikutlah. Saya tak pergi panjang lah sebab yang tu saya tunjuk contoh saja Jadi cikgu boleh tengok sendiri nanti. Apa-apa pun ada beberapa lagi video tutorial yang dalam YouTube sekarang ni, banyak sangat. Cikgu boleh tengoklah yang mana-mana, yang sama je. Okey. Yang penting kalau mak bapak tanya, dia akan selalu tanya soalan ni je, kenapa tak boleh log masuk? Itu je sebabnya dekat paparan Google dia masih ada Gmail mak dia, Gmail ayah dia ke, Gmail adik-beradik dia. Yang ni semua kena log keluar dulu. Sebab dia single sign on kena ada ID delima saja. Ada email delima saja baru dia boleh jalankan link tutorial. Nanti pun bila sistem ni lengkap dengan dashboard, kita akan letakkan dalam delima dekat bahagian murid. Okay, buat masa ni belum ada lagi sebab saya tak nak letak kerana dashboard dia belum siap lagi. Okey, ni saya tunjuk dulu secara umum dia. Inilah akan ada dashboard dia lah nanti Okey. So di peringkat sekolah, guru kelas akan dapat melihatlah penglibatan setiap murid tu. Okey. Seorang murid tu dia dah baca berapa. Jadi kita boleh ingatkan murid tu, kita bagi tahu dia, awak ni terlalu sikit sangat awak baru rekod 1 je. Sebenarnya kita tak perlulah cakap murid apa yang dia baca dia kena rekod Sebab KPI kita untuk tahun ni lah 40 bahan dibaca Kalau kita kira 40 bahan dibaca tu lebih kurang murid hanya rekod 4 bahan je sebulan. Tapi takkanlah dia rekod 4 bahan je sebulan kan. Satu hari pun dia boleh rekod 4. Apa-apa pun kita janganlah bagi tahu dia, awak kena rekod 4 bahan je sebulan Kita bagi tahu dia awak rekod lah. Kalau dia boleh rekod 1 bulan sampai 40 bahan, alhamdulillah kan. Jadi purata untuk labuan akan naik lah. Okey, tetapi kita andaikan kita sekurang-kurangnya murid itu merekod 4 bahan sebulan. Jadi untuk 12 bulan dia telah merekod 48 bahan. Jadi KPI kita dah tercapai. Okey. Tetapi janganlah tuan-tuan kata, Encik Arya kata rekod 4 bahan sebulan je. Tak itu contoh minimum. Kita galakkan mereka rekod sebanyak yang mungkin Okey. Sebab nanti di sekolah tuan-tuan dia akan ada dashboard tu, jumlah murid sekolah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nampak lah kalau sekolah tuan-tuan ada 500 murid, baru 450 orang je yang masuk sistem untuk key in kan 1 bahan bacaan. Okey. Jadi ada 50 orang lagi yang tertinggal. Jadi nanti guru kelas boleh klik, dia boleh semak, dia tahu. Contohnya Salma tak pernah masuk, dia suruhlah dia memantau macam tu lah, suruh Salma isikan bahan tu supaya sekurang-kurangnya dia ada merekod bahan bacaan yang dia baca sebab kita sendiri tahu mustahil murid tidak membaca. Sebenarnya murid-murid dengan kita dulu, saya rasa sekarang mereka lagi banyak baca daripada kita. Mereka baca daripada Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Kita dulu baca rakan buku je kan. Sebab tu kita dulu kurang membaca. Murid sekarang sebenarnya banyak baca. Cuma mereka tak rekod je. Kan, sebab terutama bila buku rekod nilam duduk di sekolah. Dia baca dekat rumah. Susah, tapi bila ada sistem ni dia rasa bahan ni berkualiti lah, saya nak rekod. So bila-bila masa je dia boleh rekod. Sebab dia juga boleh merekod di telefon pintar. Saya rasa murid sekolah menengah tak jadi isu sangat sebab murid sekolah menengah kebanyakannya ada telefon pintar dekat tangan mereka kan. Okey, bagi ini PPD lah, ini saya sebab kebanyakan ni kita guru GPM kat sekolah kan, saya bagi tahu je PPD juga akan dapat melihat data live sekolah-sekolah dalam daerah dia lah. Jadi untuk Labuan saya rasa tak ada masalah sangat sebab ada 27 sekolah je. Ni bagi negeri-negeri yang PPD dia sangat besar memang susah sikit lah. Contohnya macam PPD Kelang, dia ada 147 sekolah. Jadi dia lebih besar lah. Tapi untuk PPD yang kecil-kecil ni dia lebih mudah untuk dia nak pantau dan lihat lah. So untuk dashboard peringkat JPN dan SSTP juga ada. Kita juga menyediakan laporan statistik penggunaan IQ Nilam di seluruh Malaysia. Untuk yang negeri-negeri dia nampak untuk negeri dia sajalah. Contohnya Labuan
akan nampak untuk Labuan sajalah. Dan negeri-negeri lain tu, negeri lain akan nampak lah. Tapi bagi dashboard BSTP kita akan nampaklah negeri-negeri di seluruh Malaysia. So kita akan ingat-ingatkanlah. Misal contohnya Labuan ni masih 10% je murid-murid yang isi. Masih terlalu rendah. So kita minta lah. So sekolah supaya mereka dapat menggerakkan. Sebab nilam ni kita kadang-kadang nampak dia tak penting tapi kita kena ingat purata bacaan murid adalah merupakan KPI kepada Dr. Habibah KPPM kita. Sebab itu bila tahun ni pandemik COVID kita tak capai, tahun lepas kita cuma capai 28 bahan dibaca je. Tapi mereka fahamlah oleh kerana situasi tu dan perlunya ada satu sistem untuk kita memastikan KPI tu 40 lah kita dapat capai. Jadi apa-apa pun yang penting sekali ialah kita kena pastikan murid melaksanakan apa yang dipanggil gerakan membaca tu. Sekolah mesti buat gerakan baca yang ada saya bagi contoh-contoh yang saya telah edarkan. Buatlah bulan kempen baca yang bulan kempen baca kita bulan 4 nanti. Aktiviti-aktiviti setiap bulan aktiviti yang boleh digabungkan dengan panitia, ketua jabatan dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Bila buat aktiviti galakan baca ni, murid akan membaca. Bukan kita suruh baca. Memanglah dulu macam mak ayah kita kan, dia suruh baca je, kita pun kadang-kadang baca, kadang-kadang kita tak tahu je. Tapi bila ada aktiviti galakan, contoh paling mudah kita buat satu ikon buku, datang ke sekolah, buat pameran dan buat jualan buku. Bila murid memberi buku, dia beli buku dan dia secara tak langsung telah membaca buku dan dia boleh merekod bahan bacaan dia. Tapi kalau kita tak buat aktiviti tu, suruh dia baca je, memanglah susah kan. Tetapi kita ada sedikit advantage masa kini kerana mereka boleh baca secara digital. Itulah dia punya kelebihan dia. Kalau zaman kita dulu memang susah lah kan. Zaman-zaman saya lah, mungkin zaman cikgu yang saya tengok dalam ni muda-muda lagi kan. Mungkin zaman-zaman cikgu dah ada IT dah. Zaman-zaman saya dulu mana ada kita ada buku je kan. Tahun 1996 baru ada telefon bimbit masa tu. Telefon bimbit pun besar-besar. Masa tu pun talian terhad je. Celcom Digi je. Dua tu je yang ada awal-awal. Itu pun pergi setengah-setengah tempat tak ada talian. Tak macam sekarang dah sampai boleh 5G dan sebagainya. Okey. Cara rumusan dia. Pastikan ketika log masuk, saya ulang balik untuk rumusan dia. Ketika log masuk, tiada email lain pada paparan Google. Yang kedua, pastikan murid merekod dan guru sentiasa memantau, memastikan murid mengisi perekodan bacaan mereka. Sasaran 4 bahan sebulan adalah sangat rendah yang saya sebut tadi. Dan boleh dicapai dengan mudah. Ini rumusan sasaran kita 4 bahan sebulan yang murid rekod ini sasaran. Saya anggap cikgu tak tersalah anggap bukannya kita nak murid rekod 4 bahan sebulan bukan kita nak guru murid merekod sebanyak yang mungkin. Tapi kalau dia ada masalah dan sebagainya, susah sangat. Jadi dia bolehlah merekod sekurang-kurangnya 4 bahan sebulan. Tadi KPI kita pada tahun 2021 ni 4 bahan dibaca. 4 bahan yang dibaca oleh murid termasuklah bahan fiksyen, bukan fiksyen, bahan bukan buku dan juga bahan digital. Jadi saya ulang balik, tingkatan 6 prasekolah pendidikan khas tidak perlu merekod bacaan, tetapi penglibatan dalam aktiviti galakan baca adalah sama dengan murid tahun 1 hingga tingkatan 5. Ini selari dengan dekad membaca kebangsaan yang melibatkan semua lapisan termasuk agensi luar, IPT dan sebagainya. Ini saya ulang balik yang saya dah sebut tadi. Dashboard bagi pemantauan sekolah, PPD, JPN, KPM sedang dalam pengujian dan akan dimaklumkan dia berfungsi sepenuhnya. Dan akhir kata pada saya, berkhidmatlah kerana amanah dan tanggungjawab. Walaupun nampak program nilam ni dia macam tak penting tapi kita kena ingat dia merentas kurikulum dan co-kurikulum. Sebab tak ada guru yang berada di sekolah, tak ada ibu bapa yang berada di rumah yang saya rasa anak-anak dia termasuk kita tak pernah membaca. Bila kita membaca saja,
dan kita buat aktiviti yang berkaitan dengan membaca, sebenarnya kita telah membaca. Cuma kita tidak sedar. Okey. Okey. Sedikit panduan dan bantuan untuk guru-guru Kalau ada soalan-soalan yang ni mungkin di peringkat SSTP boleh menambah lagi soalan-soalan yang jika ada guru-guru tanya boleh ditambah ke dalam soalan lazim ni misalnya ada guru-guru baru yang dia tak faham apa maksud nilam Jadi kita juga IPG sudah juga sedang menyediakan satu modul untuk guru-guru pelatih yang ada di IPGM mengikuti aktiviti galakan membaca supaya mereka faham apa itu aktiviti galakan membaca. Jadi bila mereka pergi ke sekolah, guru-guru baru ni telah didedahkan dengan program nilam. Okey. Jadi dia tidak akan ada masalah. Jadi program ni sedang dalam perancangan. Mungkin guru-guru pelatih yang akan keluar pada 2 tahun yang akan datang, mereka telah tahu bila sebut aktiviti galakan baca tu apa. Okey, misalnya soalan kedua, pelaksanaan nilam yang telah ditambah baik ni. Okey, ni boleh membantu untuk menjawab lah. Kemudian bagaimana mengakses sistem IQ nilam? Tu kita dah bagi dia punya URL dia. Bagaimana log masuk? Ni semua saya dah cerita tadi. Ini cuma untuk soalan-soalan yang kalau ada cikgu-cikgu yang bertanya. Okey, siapakah pengguna IQ nilam? Okey, pengguna ini daripada murid. Okey. Kemudian adakah IQ nilam boleh diakses melalui aplikasi peranti smartphone? Okey, boleh. Okey. Dengan kaedah web view. Dia punya paparan dia akan ikut saiz telefon tu lah. Kalau telefon tu besar-besar lah. Kalau skrin telefon tu kecil-kecil lah. Bagaimanakah cara untuk menghubungi pihak IQ nilam sekiranya terdapat masalah serta aduan? Okey, kita boleh hantar email ke meja bantuan tu. Meja bantuan tu terus kepada saya dan saya akan jawab. Tapi Alhamdulillah setakat hari ini kita dah berjalan 2 bulan ni. Peringkat awal itu banyak soalan-soalan. Soalan yang paling banyak sekali lah dia tak boleh akses IQ nilam. Isunya adalah yang seperti saya sebut tadi. Isunya adalah kerana masih ada lagi email lain di paparan Google, maka anak dia tak boleh masuk ke sistem IQ nilam. Okey, nak buat aduan, kalau cikgu-cikgu atau ibu bapa nak bertanya tentang sistem ni, dia perlu menyatakanlah dari sekolah mana dan ni untuk kita hubungi, dan juga dia boleh beri contohlah link dan juga password anak dia untuk kita cuba kenapa dia tak boleh masuk. Okey. Kemudian adakah data nilam murid akan hilang sekiranya pelajar berpindah ke sekolah lain? Okey. Dia tidak akan hilang, dia akan kekal. Okey, apakah yang perlu dilakukan sekiranya pelajar berpindah sekolah? Okey, guru, ini penting. Guru data di sekolah perlu kemaskinikan data APDM dia dengan keadaan segera. Okey, jika berlaku pertukaran pelajar sama ada dalam ataupun luar daerah atau ke mana-mana saja. Ini tujuan dia untuk memastikan supaya bila murid tu pindah, bila dia buka IQ nilam di sekolah yang baru, dia telah ada kemaskini di sekolah yang baru. Tetapi jika tidak berubah, dia tidak menjadi masalah. Mungkin ambil masa, tetapi selepas ada berlaku perubahan kemaskini di APDM, maka semua data yang berada dalam sistem IQ nilam tu akan ikut juga berubah. Okey, adakah sistem IQ nilam ini menyediakan modul penggunaan bagi tujuan rujukan? Okey, ada tu tadi video yang saya tunjuk tu Dan boleh juga tengok video-video yang lain, serupa je. Tapi ni yang rasmi lah Yang ni yang rasmi daripada KPM. Video-video lain tu daripada sekolah. Tapi boleh je tengok. Saya dah tengok dah, dia serupa je. Okey. Bagaimana nak tambah nama murid jika tiada dalam senarai murid? Kadang-kadang kita cakap, murid ni tak ada dalam senarai lagi. Okey, guru hilang perlu memaklumkan kepada guru data sekolah kerana sistem tu berjalan selari dengan APDM murid. Ini sama juga. Kalau dia wujudkan murid tu dalam sistem, maka secara automatik dalam sistem IQ nilam murid tu akan wujud. Kalau dia tak wujud, jangan hantar ke meja bantuan kenapa murid ni tak ada. Bukan kami itulah APDM. Okey, dia sama macam APDM di sekolah untuk sistem peperiksaan penggal dan sebagainya kan. Kalau guru kelas tak update murid dia ikut senarai kelas dia untuk dia isi markah, bila dia update saja, maka dia akan ikut dekat sistem tu. Kalau guru kelas dia tak update, maka dia tak update lah dekat semua-semua tempat. Okey, bagaimana jika guru GPM, guru nilam, guru kelas dan sebagainya ingin melihat memantau apa yang telah diisi oleh murid? Okey, analisa ini akan dapat dilihat melalui dashboard sekolah yang saya terangkan tadi. Dashboard ni dalam pengujian dan akan live dalam masa terdekat. Makluman tentang penggunaan dashboard ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa lah. Jadi
saya rasa penjelasan saya ni dah menerangkanlah tentang apa itu sistem IQ Nilam. Saya rasa guru-guru pun ramai dah masuk dah ke sistem ni dan menggunakannya. Kalau sekolah cikgu ada yang ambil inisiatif, dia kata sekolah dia ada 25 murid atau 30 murid je. Jadi guru nilam dia yang mana baik-baik hati tu, dia ambil je murid-murid dia punya ID, sebab murid sikit je kan. Kemudian dia suruh murid dia rekod je menggunakan template bahan bacaan yang sebelum ni. So ujung-ujung minggu cikgu tu balik, tempat dia ada talian, so dia just tolong key in kan sahaja. Nah, ini bagi guru-guru yang ingin membantu murid lah. Jadi tiada paksaan sebenarnya kalau dia guru tak boleh bantu, boleh minta lah mak dia atau ayah dia, sebab saya yakin mak atau ayah dia mesti ada telefon kan sekurang-kurangnya. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Jadi saya pulangkan kepada Puan Pengerusi untuk soalan-soalan yang seterusnya. Terima kasih Encik Airil atas penjelasan itu tadi. Siap dengan soalan-soalan dan jawapan-jawapan lagi ya. Jadi sebelum kita masih ada panjang masa, jadi mohon guru-guru GPM yang lain kalau ada soalan atau rasa tidak puas hati, bolehlah kemukakan kepada Encik Airil sekarang sebelum dia meninggalkan kita. Dipersilakan. Oh, sedih bunyi meninggalkan kita. Ya, rayuan. Macam tadi ada guru yang ingin bertanya mengenai ni. Mana SK Kerupang? Junida, silakan. Ya, saya Junida Labaja, guru GPM SK Kerupang, baru setahun jagung. Baru masuk 2 tahun. Macam ni Encik Airil, sebelum tu terima kasih atas penerangannya, sangat jelas, simple dan jelas, padat. Cuma tadi saya ada tertarik dengan satu yang murid-murid yang akan key in kan, yang bacaan sebelum ni. Ya betul, murid-murid yang akan key in data tu, perekodan dia. Kalaulah kan Encik Airil contohnya murid-murid tersilap key in, jumlah yang mereka masukkan tu tersilap, jadi ada cara ke untuk patah balik? Ya, untuk patah balik, edit data tu. Sebab murid-murid skor rendah lagi kan. Okey, buat masa ni sebab itu kita kena ingatkan murid-murid kita, bila dia isi, pastikan dia dah isi untuk dia rekod sahaja. Jangan dia suka isi kemudian dia pergi save, sebab bila save dia tak boleh patah balik. Sebab kita kena ingat dalam sistem perekodan bahan bacaan nilam ni, kita fokus pada jumlah bahan bacaan. Okay, kalau katalah dia tersilap type tajuk dan sebagainya, tersilap nama syarikat penerbit ke, tersilap nama pengarang, sebenarnya dia tidak memberi kesan. Sebab kita nak merekod dia baca buku fiksyen, bukan fiksyen, bahan bukan buku dan bahan digital. Asalkan dia telah merekod satu, macam sebelum ni dulu tu, dia rekod satu je dia dah rekod. Tapi dalam perekodan sistem ni dia kena rekod dalam bentuk yang lebih proper lah, orang katakan. Dia rekod, dia tulis tajuk. Jadi kita ajarlah murid-murid kita, sebelum save tu pastikan dia semak. Okey, tetapi dalam analisa guru, dia akan nampak lah, contohnya Ali tu dah baca 10 bahan kan. Ada 2 bahan tu yang dia tak tahu dia rekod apa, reject. So kita boleh potong lah dengan pen. Tetapi kita kena ingat kalau dia isi sebarang saja, dia tak isi tajuk, dia tak klik buku fiksyen, sistem tu dia tak boleh save. Oh, macam sebab itu kalau dia seperti ini, dia tak type dekat rumusan, dia tak type apa-apa, dia tak boleh save. Walaupun pengarang, penerbit, tahun tu dia tak penting, tetapi ada setengah-setengah tempat, kalau dia tak tulis tajuk, dia tak boleh save. Kalau dia wajib lah tu maksudnya. Dia tak boleh save. Kalau dia tak tulis rumusan, tulis sesuatu, dia tak boleh save. Jadi bermakna bila dia save, dia dah buat sesuatu dah. Kalau macam jumlah bacaan lepas? Okey, jumlah bacaan yang lepas tu nanti pada dashboard,
Dashboard yang belum siap ni, nanti dashboard ni dia akan ada list. List tu dekat nama murid tu. So kita akan bagi tahulah dekat murid tu, contohnya Ali bahan bacaan lepas, cikgu kena ada rekod lah bahan bacaan lepas dia. Ada. Contohnya katalah nama Ali ni bahan baca lepas dia dah baca katalah 100 buku kan, atau 100 bahan lah. So kita bagi, sebab murid akan key in sendiri. Dia akan ada satu kotak keluar, sekarang ni belum ada lagi. Bila ada dashboard nanti dia akan ada. Dia akan ada satu kotak, murid tu akan isi untuk sekali sahaja. Lepas dia isi, kotak tu akan hilang. Ni yang maksudnya ni. Jumlah. Katalah Ali ni bahan lepas dia 100. So kita bagi tahu Ali, awak dah baca sebelum ni 100 bahan. So Ali akan masukkan 100 bahan, lepas dia klik simpan, maka kalau sekarang ni dia baca baru 10, dia akan jadi 110 lah. Sekali sahaja. Lepas tu dia tak boleh tambah lagi. Sebab tu bila cikgu bagi jumlah dekat murid, bagilah jumlah yang betul-betul dah berapa yang dia dah baca. Okey, sebab kalau katalah hari ni kita bagi tahu 50, tiba-tiba esok cikgu silap lah 70, tak boleh buat apa-apa sebab Ali dah type dah 50, sebab kita hanya buat butang kickstart tu sekali saja. Kita tak nak ada berlaku dia tambah. So, sekali dia diisi, kalau diisi 100, dia dah simpan, next time tak boleh tambah lagi. Ini yang maksud saya tadi, kalau kita sudah maklumkan murid jumlah bacaan lepas mereka 100, tapi mereka terkey-in 10. Habislah bacaan yang 90. Habislah. Sebab kita hanya buat sekali je, kita nak elakkan supaya berlaku penambahan. Tetapi kan kita ingatkan dia, kalau dia tulis awak 100 awak tengok betul-betul 100 baru klik save. Janganlah dia tertulis 10 kan. Kalau dia tulis 10 tu saya rasa memang tak boleh buat apa-apa lah. Saya minta maaf lah benda tu. Tak dapat nak elakkan tu. Ya, perlu ingatkan murid berkali-kali. Satu lagi Encik Airil, kalaulah kan sebab risau murid-murid ni tersilap key in, kalau guru yang tolong key in boleh? Boleh, dia alu-alukan kan saya bagi tahu tadi. Maksudnya guru masuk ikut ID murid lah. Ambil je ID murid tu, print kan ada 5 murid tu untuk kelas cikgu, ada ID dia kan, cikgu print je. Katalah kelas cikgu murid sikit je, 20 orang, hari ni buat masuk kat mana-mana, cikgu bawa cikgu punya laptop, cikgu panggil lah, Hussein, awak baca apa tadi? Cikgu isi lah. Tak ada jadi masalah, boleh. Okey. Sebab kita tak dapat guru. Tahap satu tak dapat guru, tapi kalau guru nak buat, kita memang alu-alukan lah. Misalnya terutama sekolah di Sabah Sarawak yang terpencil tu, murid tak ada device. Tapi cikgu dia suruh catat dulu, nanti bila-bila dia pergi keluar tempat ada internet, cikgu dia key in kan. Sebab murid dia 40 orang je satu sekolah. Tak ada masalah kan. Sebab ada ramai yang bagi tahu saya, murid saya ada 38 orang je. Boleh tak saya nak tolong key in? Boleh, kita alu-alukan. 38 orang satu sekolah, bukannya satu kelas satu sekolah. Banyak sekolah di Malaysia yang macam tu Murid tak ramai. Selain GPM, guru bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun boleh tolong key in juga kan? Ya, boleh. Sebab tak ada masalah. Guru pendidikan jasmani, guru sejarah, siapa-siapa saja. Sebab program ILAM bukan terbuka untuk guru BM dan BI saja. Guru, semua guru. Tak kira dia mengajar apa. Sebab kita simpulkan bahawa tak ada guru yang tak pernah suruh murid dia membaca. Ada guru yang tak pernah suruh murid dia membaca. Guru pendidikan jasmani pun sekarang ada ujian kan, PJK kan. Kena baca juga. Ada tak guru lagi yang tak ada? Guru seni. Seni pun kalau sekolah menengah lagi asyik ada peperiksaan dan sebagainya kan. Dan murid dia perlu rujuk untuk membaca. Jadi tak ada guru yang bagi alasan dia mengajar, saya tak boleh terlibat lah sebab saya tak pernah suruh budak saya membaca pun. Itu namanya menipu kan. Ya, sebab sebelum ni yang program NILAM ni yang terlibat secara langsung kita ada peruntukan masa BM dan bahasa Inggeris kan? Ya, tak ada sebenarnya. Dia tiada peruntukan masa. Dia tiada, kecuali waktu perpustakaan lah. Waktu perpustakaan tu memanglah waktu BM dan guru BI bawa masuk. Tapi pelaksanaan dia di mana-mana. Contohnya guru sains sedang mengajar dalam kelas. Tajuk dia hari ni lah tajuk pemeluapan. Kemudian dalam buku teks bahan sikit je. Hari ni cikgu sains tu nak murid tu balik rumah buat rujukan di Google dan sebagainya tentang tajuk pemeluapan kan. Jadi yang bahan yang dia rujuk tu
dia boleh rekod lah. Kalau ikutkan banyak ni murid boleh baca ni kan? Ya, memang banyak. Tetapi kita bagi tahulah, dia rekod lah bahan-bahan yang betul-betul ada ilmiah kan. Ya, ya. Kalau dia terlalu seronok, semua benda dia baca, dia nak rekod, jawabnya boleh, tak ada masalah. Tapi nanti dia terlampau seronok, lama-lama dia malas nak rekod kan. Ya, betul. Tapi tak ada masalah. Dia sistem tak ada halangan, rekod je lah. Ini bagi murid-murid yang malas-malas nak rekod ni kan, kita bagi tahu awak malas-malas pun sekurang-kurangnya awak kena rekod 1 bulan 4 lah. Ya, ya. Dia hari-hari baca. Dia hari-hari baca kat WhatsApp, kat Instagram, kat Facebook. Dia baca tapi mana dia nak rekod kan. Tapi kalau dia rasa kan ada kat WhatsApp pun kadang-kadang ada orang hantar bahan-bahan ilmiah, herba kan. Kalau dia baca dia boleh rekod kan. Okey, faham. Satu lagi Encik Airil, tadi data bacaan ni kita mula rekod yang IQ Nilam ni kita masukkan data bacaan murid dari tahun 1. Tapi untuk prasekolah kita juga galakkan mereka membaca buku kan. Jadi tapi tak perlu rekod. Kita boleh rekod dalam Google Form berasingan lah. Boleh. Sebab kalau cikgu tengok sebenarnya guru prasekolah dia dalam profil murid prasekolah, yang prasekolah kerajaan yang prasekolah kita ni. Okay. Dia ada satu borang perekodan untuk perkembangan murid tau. Kalau cikgu tengok dalam tu, saya tak tahu kalau cikgu pernah jadi cikgu prasekolah lah. Ni yang lawatan kami ke prasekolah lah. Dalam borang perekodan kemenjadian murid tu, prasekolah tu, dia ada satu ruangan untuk bacaan tau, reading. Sebenarnya cikgu dah rekod dekat situ. Sebab itulah murid prasekolah tak perlu buat perekodan, dia hanya cikgu dia kena buat aktiviti yang menggalakkan murid dia supaya membaca, supaya akhirnya kita nak sekurang-kurangnya pada bulan Jun murid prasekolah semua dah boleh baca. Jadi maksudnya jumlah bacaan mereka tu bermula dari tahun 1 lah, walaupun mereka ada membaca di bermula daripada tahun 1. Tidak termasuklah data tu. Ya, data perekodan hanya mula daripada tahun 1, tetapi pun murid tahun 1 dia tak perlulah rekod sebab dia kan nak dapat bintang untuk PJASK bila dia darjah 6 nanti. Jadi murid tahun 1 ni mungkin rekod secara minima je kan, untuk ajar dia cara nak rekod dulu. Mungkin dia nak darjah 2 nanti barulah dia lebih mahir kan, darjah 3 dan darjah 4 dan sebagainya. Jadi kalau tahun 1 ni janganlah kita nak suruh dia naik tahun 1 bulan pertama suruh dia rekod, tak perlu. Mungkin dah bulan Ogos nanti, kita dah bulan Jun kita dah mula ajar dia cara nak rekod. Kalau ada murid yang bersemangat ni, yang awal-awal yang tu lain cerita. Yang tu kita halu-halukan. Yang bersemangat tu kita terus je maju ke depan. Jangan suruh cakap dia tak boleh. Jangan. Saya bagi contoh macam ada soalan baru-baru ni kan. Abang dia darjah 5, darjah 6 dan sekolah menengah. Mereka kan kiin-kiinkan bahan dia baca, benda-benda baru ni murid-murid kan seronok. Adik dia ada tahun 1. Sebab murid tahun 1 bila dia masuk saja dia dah ada ID Delima dia secara automatik. So dia nak ikut abang dia nak kiin juga yang dia baca. Boleh, jangan kata tak boleh, boleh saja. Cuma kita secara keseluruhannya tahun 1 kita tak perlulah buat awal-awal, kita bagilah mereka masa untuk mereka terima PDPC daripada guru-guru tahun 1, bagi dia kenal dulu, barulah kita mulakan enjin, kita start enjin rekod. Ya, cikgu boleh? Ya, faham, sangat jelas. Sebelum ni kabur-kabur. Terima kasih banyak Encik. Saya tanya je, tak ada masalah. Terima kasih. Pusat sumber ke apa, program bacaan, program Nilam semua boleh tanya. Okey. Terima kasih Cikgu Junila. Yang lain silakan. Cikgu Tasha tu masih macam blur lagi. Okey. Silakan. Assalamualaikum Cik Airil. Ya, Puan Ruby. Ya, saya Puan Dayan Kerubia dari KV Labuan. Okey, perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat lah untuk petang ini. Cuma saya ingin bertanya, bila sudah ada IQ Nilam ini, adakah perekotan buku yang di sekolah sebelum ini masih digunakan ataupun terus kepada perekotan IQ Nilam ini sahaja?
Tak guna dah. Sebenarnya guna kita sekarang, dah arahkan buku perekodan nilam ni diberhentikan pada tahun 2019. Okey. Okay, oleh kerana sekolah banyak dah beli buku, dia ada stok. Jadi kita kata kita guna je lah, takkan kita jangan nak membazir kan. Okey. Sebenarnya kami dah arahkan macam tahun lepas guna template saja. Okey. Cikgu boleh ciptalah template kalau sekolah menengah lagi mudah kan, buat template kat Google Form, budak isi je. Tetapi bila ada sistem perekodan IQ nilam ni tak, kalau sekolah menengah terutamanya tak perlulah, terus rekod je. Okey. Terus rekod ke dalam sistem IQ nilam dengan syarat murid tu ada ID delima lah. Okey. Okey, terima kasih Encik Airil, jelas. Sama-sama. Ada lagi nak bertanya, Cikgu? Ada lagi yang lain? Cikgu Sapri, mana Cikgu Sapri? Oh. Okey, Cikgu Farida. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Cik Airil. Waalaikumsalam. Okey, saya Cikgu Farida dari SK Ranca-Ranca. Saya nak tanya. Ranca-Ranca ni pernah masuk APSS ni? Ya. Saya nak tanya tentang bahan bacaan. Katalah seorang murid tu dia baca buku yang tebal, yang dalam tu ada beberapa bab, contoh ada 10 bab kan. Katalah dia baca hari ni, dia baca bab 1 je. Jadi bolehkah dia rekod untuk hari ni dia nak rekod tajuk buku tu, lepas tu muka surat 1 hingga 10. Lepas tu besoknya nanti dia rekod tajuk buku yang sama, lepas tu muka surat 11 hingga 20. Boleh ke macam tu? Ataupun dia kena habiskan dulu buku tu, lepas tu nanti baru dia rekod. Okey, untuk bahan buku untuk bahan buku dia tak sama seperti bahan bukan buku Untuk bahan buku dia mesti satu fizikal buku. Maksudnya kalau dia baca sebuah buku, walaupun buku tu ada bab, kerana kita tengok sebuah buku hanya ada satu ISBN saja di belakang dia, menunjukkan dia sebuah buku. Jadi murid perlu baca sebuah buku habis baru dia rekod. Baru dia rekod bahan bacaan dia. Okey, kecuali dalam buku itu ada 2 tajuk. Bukan bab tajuk. Ada setengah-setengah buku naga dan juga ular. Satu lagi tajuk ular menjadi raja. Kan ada buku macam tu kan? Pernah jumpa tak? Jarang tapi memang ada. Dia ada 2 tajuk dalam satu buku, kadang-kadang sampai 3 tajuk dalam satu buku. Yang tu boleh. Contohnya dia baca muka surat 1 hingga 50, naga dengan ular tadi. Dia rekod buku yang sama, tajuk naga dengan ular, pengarang penerbit yang sama, tetapi dia baca yang tu. Nanti dia masuk tajuk yang kedua, dia boleh rekod berbeza dalam satu buku. Tapi buku yang ada bab macam novel dan sebagainya tak boleh, dia kena habiskan. Okey, faham Cik Airil. Okey, boleh. Kalau bahan bukan buku tu lain. Kalau bahan bukan buku, kalau dalam tu ada 5 cerpen, dia boleh rekod dalam 5 cerpen tu sebab dia bahan bukan buku. Dia bahan berbeza ya. Ya, bahan yang berbeza. Tapi kalau fizikal buku dia tak boleh kecuali buku tu ada 2 tajuk. Okey, faham Cik Airil. Terima kasih. Sama. Okey, silakan Cikgu Sapri. Assalamualaikum Cik Airil. Syed Cik Airil, saya Cikgu Sapri dari SMK Ranca-Ranca. SMK ni ada masuk APSS juga kan? Ya. Dah 2 kali masuk. Okey, begini Cik Airil, saya nak tanya tentang perikutan nilam ni. Okey. Sekiranya kita dalam rekod IQ nilam ni sekarang kita mengira bahan, bukannya buku kan Cik Airil? Ya, betul. Okey, misalnya begini, dalam satu majalah tu dia ada banyak artikel. Okey, satu tajuk dia berlainan. Okey, adakah dikira satu artikel itu satu bahan? Okey. Dalam konsep nilam yang baru ni, bukan nilam barulah, program nilam sekarang ni, okey, bila kita panggil bahan dibaca, kita kena faham bahan dibaca ialah buku. Buku ada 2. Sama ada buku fiksyen, bukan fiksyen, termasuklah buku digital kan, e-book tadi. Okey. Bagi bahan bukan buku, bagi bahan buku dia merekod satu bahan mengikut satu kategori. Contohnya katakanlah dia baca dalam majalah tu tentang
keistimewaan daun sirih. Contohnya lah kan. Dia baca keistimewaan daun sirih tu, dia baca sebab itu dalam bahan bukan buku dia tiada muka surat. Sebab dia merekod mengikut satu bahan yang dia baca. Ya. Tapi kalau dia baca seluruh buku asuhan, contohnya majalah asuhan, dia baca ke seluruh, dia boleh rekod. Kalau dia membaca satu artikel dalam majalah tu juga dia boleh rekod sebab dia tidak ada muka surat. Okey? Dia sama seperti bahan digital. Bahan digital, muka surat setiap bahan digital dalam telefon pintar tak sama dengan muka surat bahan digital dalam PC ataupun laptop kan, sebab dia mengikut ke size screen kan. Ya. Kira sebagai satu bahan. Okey. Jadi kalau tadi menjawab soalan cikgu, dia membaca satu artikel dalam majalah tu. Ya. Tapi kalau artikel tu janganlah artikel yang terlalu pendek kan. Maksudnya dia membaca satu tajuk, tajuk tu boleh direkodkan sebagai bahan bukan buku. Tetapi dia boleh klik pada majalah. Okey. Jadi satu lagi persoalan sebab budak-budak sekarang ni dia suka tengok rancangan televisyen. Contohnya National Geographic dan segala bagai lah. Jadi adakah menonton televisyen bila dia catatkan dalam IQ Nilam juga dikira sebagai bahan? Okey. Ni soalan yang bagus Bila dia menonton televisyen boleh dia jadi program Nilam macam mana? Okey, katalah dia menonton National Geographic tentang ikan paus. Daripada mula sampai habis, sebenarnya bila kita guna audio dengar dia bukan program Nilam tetapi dia membaca sari kata bahasa Melayu daripada mula sampai habis. Maka dia boleh rekodkan dia membaca dia telah membaca kisah ikan paus tu di bahagian digital. Okey, tapi janganlah tulis menonton televisyen Jangan tulislah situ kehidupan ikan paus di lautan Pasifik. Dekat URL tu tulis. Tajuk dekat atas mungkin dia menonton tadilah National Geographic. Boleh macam tu. Jadi menonton televisyen jika ada paparan bahasa, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bahasa Cina, boleh diterima sebagai membaca. Membaca. Okey. Macam mana dengan kalau pelajar tu dalam kelas cikgu dia mengajar menggunakan PowerPoint, adakah itu dikira sebagai bahan juga? Itu tak boleh kira. Sebab bukan murid itu membaca secara untuk diri dia sendiri. Sebab itu dia melalui pembentangan. Okey. Dia mesti murid tu sendiri, dia mesti bermula dengan literasi maklumat Okey. Literasi maklumat maksudnya murid itu mencari bahan untuk apa? Untuk dia baca kan? Dia baru jadi macam tu. Tapi bila dia melihat pembentangan dalam kelas, itu adalah dikategorikan sebagai PDP guru mengajar. Walaupun murid tu baca PowerPoint tu tetapi dia membaca kerana guru tu memberi input kepada dia, bukan dia sendiri nak cari. Tapi kalau selepas cikgu mengajar PowerPoint tu, katalah dia buat PowerPoint tentang menguji bahan-bahan kimia kan, dia suruh murid dia pergi ke perpustakaan ke kat Google ke cari lagi apakah bahan-bahan yang dalam kategori 0 hingga 7 dia punya tulis. Itu baru dikira dia cari bahan tu dia rekod lah. Okey, terima kasih Cik Ariel. Baca dia boleh rekod tu je. Okey, terima kasih Cikgu Safri. Apa-apa pun sebenarnya boleh rekod saja. Yang dia tak boleh rekod dalam perekodan Nilam ialah yang pertama buku teks. Kerana dia disediakan sebagai bahan PDPC walaupun dia membaca. Sebab program Nilam ni merentas PDPC tu. Sebab itu dia tak boleh baca buku teks je. Itu sebab dia. Yang kedua ialah Al-Quran dan buku agama Hindu, Cina, buku Al-Quran, buku Buddha dan juga Hindu tetapi tafsiran Quran boleh sebab dia dah kira sebagai mencari literasi maklumat, mentafsir maksud. Nampak tak dia punya beza? Kenapa kita tak benarkan Al-Quran? Kerana nanti dia boleh juga baca buku akan merekod agama-agama lain. Jadi untuk adil, buku teks dan Al-Quran tak boleh direkod dalam program Nilam. Tetapi tafsiran tak ada masalah. Misalkan ada banyak buku tafsiran Al-Quran dan hadis dan sebagainya dan lain-lain kan. Itu semua tak ada masalah. Itu semua boleh direkodkan. Okey. Cikgu? Ada soalan lain? Cikgu Tasha, mana Cikgu Tasha?
Jangan risau. Tanya je. Oh, okey ni dia. Okey, silakan. Macam daripada tadi nampak dia kan. Dia bukan Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum semua rakan-rakan guru, Encik Airil. Meriah. Soalan jugalah kalau macam tu kan tentang bahan bacaan. Jadi kan ada guru-guru yang ramai antara guru-guru kita ni kan yang suka buat bahan bacaannya sendiri. Contoh macam kalau guru pemulihan dia buat buku mengeja KV begitu contoh. Jadi pengarangnya ialah guru tu tersendiri lah, guru tu sendiri yang mengarang. Jadi itu pun boleh juga kan dijadikan sebagai rekod bacaan Nilam? Kalau cikgu tu dia dah patternkan buku dia ambil nombor ISBN. Nombor ISBN tahu tak cikgu? Tahu. Kat belakang buku ni ada ISBN ni. Okey. Mana tahu ada orang tak tahu kan. Sebenarnya guru yang buat buku di sekolah, buku pemulihan dan sebagainya, dia boleh mohon ISBN untuk hantar ke Perpustakaan Negara, sama ada cawangan Sarawak, cawangan Sabah pun ada kan? Ada tak untuk dapatkan ISBN. Bila ada ISBN, maka dia boleh rekodkan di buku fiksyen dan bukan fiksyen lah. Tetapi kalau cikgu tak ada ISBN lagi, dia boleh rekod ke bahagian bahan bukan buku. Bahan buku, okey. Tapi kebanyakan saya dapati cikgu-cikgu yang buat buku ni ramai tau. Kebanyakannya ada ISBN. Walaupun dia tak jual kat kedai-kedai buku, dia jual dalam kumpulan-kumpulan dia, tapi dia dah ambil ISBN untuk elakkan orang lain buat cetak rompak lah. Tetapi kalau betul-betul tak ada pun, kalau dia dah hasilkan buku tu cikgu dapati guru pustakaan media tengok buku ni kualiti ni, buku dia baca tak apa, rekod je. Tak ada masalah, jangan risau. Boleh cikgu? Boleh. Sebab saya ada idea begini. Tapi nak tahu lah idea ni boleh diterima pakai ke tidak. Saya bercadangan sebab saya tahu guru-guru ni kan memang banyak yang buat bahan sendiri kemudian disimpan dalam bentuk PDF kan. Tapi tidak disebarluaskan. Dia cuma macam untuk dia sendiri, untuk murid-murid. Jadi cadangan saya ialah saya mau kumpul semua bahan-bahan tu dari kalangan semua guru-guru yang ada ni. Dan kita boleh letak dalam rak digital dulu kah? Jadi letak dekat rak maya tu. Jadi bila kita sebarkan murid baca tapi belum ada ISBN, apa boleh letak di bahan digital? Bahan bukan buku ataupun bahan digital. Kalau budak, okey ni saya nak cerita tentang rak maya ni. Sekarang cikgu semua seronok buat rak maya sambil menjawab soalan ni. Rak maya ni tak ada masalah, dia free. Cuma masalahnya bahan. Macam Cikgu Natasha cadangkan nak letak di rak maya ialah bahan-bahan yang guru-guru dia buat untuk murid-murid baca. Itu sangat bagus. Kenapa tau? Kerana dia selamat. Ada setengah-setengah buku yang cikgu ambil daripada mana-mana portal yang diberi percuma. Sebenarnya dia beri percuma untuk portal itu. Bila cikgu letak di rak cikgu, murid ambil baca tanpa kebenaran sebab dia ada copyright, sebab dia dibayar, dia punya royalty. Jadi cikgu dah salah yang boleh dikatakan baru-baru ni. Dia bagi tahu jangan salah, berhati-hati takut kita boleh kena saman. Tetapi kalau kita letak input misalnya ada PowerPoint, ada bahan PDF yang cikgu-cikgu sendiri buat, ada buku panduan pusat sumber, letak di cikgu punya rak maya. Okey? Itu lebih bagus dan lebih selamat. Dan bila cikgu-cikgu murid lah dia, bila cikgu baca tak apalah, bila murid nak baca, dia boleh ambil, dia baca dan dia boleh rekod di bahan digital. Dia tak perlu rekod di bahan bukan buku. Tetapi kalau buku tu bahan tu dah dicetak, murid baca secara bahan bercetak, barulah dia boleh direkodkan di bahagian contohnya macam dia nak rekod jurnal ke, brosur ke, cikgu tu buat apa kan? Dia buat template ke, itu dia boleh rekod di bahan bukan buku. Tetapi bila dah letak di rak maya jadi PDF, jadi walaupun dia PDF tetapi dia baca secara digital kan. Selagi dia belum dicetak, dia dikira sebagai digital. So rekod dekat bahan digital. Bahan digital dia tak perlu ISBN kan. Boleh cikgu? Boleh. Terima kasih Encik. Ya, sama-sama. Okay. Boleh lagi Cik Airil? Boleh. Okey, silakan yang lain. Cikgu Hasnan, mana Cikgu Hasnan?
Lain-lain pun boleh lagi kan. Okey, silakan Kak. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Samsia dari SMK Mutiara. Okey. Okay, Assalamualaikum Cik Ariel. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya, ada masalah tak kalau budak-budak kita ni cuma banyak baca bahan bukan buku tu yang dalam bentuk artikel? Sebab ada yang tak suka baca bahan buku kan. Jadi macam sekolah saya banyak sediakan artikel-artikel yang dilaminasi dengan tujuan untuk menggalakkan mereka membaca. Tapi bila kita sediakan itu, dia suka baca yang itu je sebab dalam satu muka surat, dua muka surat saja banding dengan buku kan. Jadi kalau mereka merekodkan bahan bukan buku tu saja, ada masalah tak? Okey. Saya ingatkan Cikgu Nan yang menanya tadi, rupanya Cikgu Samsiah. Saya tengok kat Cikgu Nan punya gambar, kenapa dia diam je? Lepas ni Cikgu Nan. Mula-mula Cikgu Nan punya tu yang saya ingatkan dia yang yang cakap kenapa lain macam je. Okey. Itu jawapan ni Okey, sebab itu kita ada kategori bahan. Okey. Dia tak ada masalah untuk murid baca bahan bukan buku yang tadi Cikgu sebut, template dan sebagainya kan. Tetapi kita kena ingat murid perlu juga membaca bahan bacaan yang berkualiti. Sebab itu selain daripada template Cikgu buat, kita galakkan dia baca bahan bacaan digital sebab dalam dashboard kita di KPM kita akan tahu murid baca bahan buku, bahan bukan buku dan juga bahan digital. Sebab untuk tahun ni KPI kita juga perlu meningkatkan murid-murid membaca bahan digital sebanyak 20%. Sekarang ni seluruh Malaysia untuk tahun lepas murid hanya baca purata 5% saja. So tahun ni kita target 7%. Jadi tak ada masalah bila cikgu buat template tadi untuk murid rekod. Tapi untuk bahan bukan buku untuk dia nak dapatkan bintang bila dia tingkatan 5, dia jumlah tu akan jadi sedikit. Berbeza dengan dia baca buku yang fiction, bukan fiction dengan bahan digital. Bila dia baca, dia terus dapat satu. Tu je yang membezakan, tetapi tak ada masalah untuk dia merekodkan bahan bukan buku tadi sebab memang kita alu-alukan yang penting murid membaca. Okey, tapi janganlah sampai langsung tak ada buku, langsung tak ada bahan digital, langsung tak ada buku fiction. Sebab kita nak tengok untuk pisah kita nakkan murid-murid banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan bukan fiction ni, sains dan teknologi untuk STEM dan sebagainya. So kita naklah sebenarnya murid membaca lebih banyak buku-buku. Sehingga hari ini masih lagi peratusnya adalah buku fiction lebih banyak daripada buku bukan fiction. Kalau boleh jadi buku fiction lebih banyak daripada buku bukan fiction lebih tinggi daripada buku fiction adalah sangat-sangat menarik. Kita dapat tahu yang bahawa pelajar kita dah mula lebih membaca kepada bahan-bahan yang berorientasikan pendidikan di sekolah. Sebab bahan-bahan fiction kita pun faham kan, murid lebih berfokus kepada cerita kan, baca novel dan sebagainya. Jadi walau apa-apa pun tahun 2020 kita dah nampak ada peningkatan sebab itu dalam bekalan bahan baca tambahan kita untuk tahun lepas dan tahun ni kita memang mohon supaya pembekal-pembekal ni banyak mengedarkan, memberi kepada kita buku-buku bukan fiction untuk kita edarkan ke sekolah-sekolah. Sebab ini lebih memberi impact sebab dia lebih mempunyai daya saing dari segi untuk dia punya PDPC. Okey, di samping bukan makna bacaan santai buku fiction ni dia tak bagus dia bagus. Cuma kita nak meningkatkan. Jadi saya harap cikgu-cikgu GPM di sekolah yang ada duit PCG tu, belilah buku-buku, menambahkan buku-buku bukan fiction di sekolah. Terutama komik-komik Sekarang ni banyak komik-komik yang berkaitan dengan sejarah, sains kan, matematik. Cikgu belilah buku-buku tu. Yang penting dekat belakang dia ada ISBN. Bila ada ISBN, cikgu boleh rekodkan buku ni sebagai buku bukan fiction. Selain daripada komik-komik fiction yang ada ISBN juga boleh direkodkan. Jadi jangan risau komik boleh diterima sebagai buku fiction atau bukan fiction jika dia ada ISBN. Kalau tak ada ISBN boleh tak? Boleh. Cikgu tengok buku tu bagus macam Open Ipin ke Boy,
boleh direkod sebagai bahan bukan buku. Sebab itu bila kita klik dekat bahan bukan buku, dia ada komik. Itu ialah bagi komik-komik bacaan ringan yang tiada ISBN. Kalau ada ISBN, terus je rekod. Bagi tahu murid boleh rekod di buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Okey, jadi itu menjawab Cikgu Samsiah tadi. Saya agak Cikgu jangan risau, boleh saja, tak ada masalah. Oh ya, sebab bila kita bagi tahu sasaran kita 40 bahan, dia nak pulun yang tu je lah, 40 bahan tu. Kalau boleh, Nak cepat dapat 40 bahan kan. Dia dah salah tapi maklumat bintang kot. kalau bahan bukan buku, bintang tak kira. Sebab Okey, dia satu lagi. bahan bacaan ringan. Okey. Itu tadi okey, saya dah jelas. Okey, yang satu lagi yang tadi kalau murid tu isi IQ nilam, kita GPM tak boleh tengok kan? Ya. Kecuali kalau kita tahu dia orang punya email lah setiap murid tu, kita masuk. Ya. Cikgu kelas GPM? Taklah, sebab selalunya kalau saya ni, saya lah yang buat analisis nilam tu juga. Okey. Jadi saya kena tahulah jumlahnya kan. Itu yang saya cerita tadi. Kalau cikgu nak tengok dalam budak tu punya pengisian, kita boleh ambil ID dia. Sebenarnya nanti sebab dashboard tu belum siap. Dalam dashboard tu contohnya katalah tingkatan 2 bunga. Dia cikgu kelas tingkatan 2 bunga, dia boleh klik dan dia boleh nampak setiap murid tu berapa buku dia dah baca. Jadi saya minta maaf lah sebab cikgu tak nampak lagi dashboard tu. Jadi cikgu rasa macam cikgu tak boleh tengok kan. Nanti cikgu boleh tengok melalui dashboard kelas. Jadi guru kelas nampak kelas dia sendiri. Kalau katalah ada 20 murid, baru 15 orang je yang isi IQ nilam tu kan. Yang lain-lain tu cikgu boleh tahulah yang lagi 5 orang tu dia tak pernah isi. Cikgu suruhlah dia isi. Atau kalau cikgu rajin dia tak ada device kan, cikgu tolonglah isi. Tapi jangan risau, guru kelas akan nampak untuk kelas dia, guru GPM akan nampak untuk sekolah dia. Cuma dashboard tu belum ada. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, mohon sabar cikgu Sebab nak buat sistem ni, kami buat sistem ni percuma tanpa 1 sen pun kos. Jadi dia perlukan yang dibangunkan oleh seorang guru juga dengan percuma saja. Jadi dia pun guru, jadi kita perlukan masa. Kecuali kita beli cikgu macam ada yang tarantula ke begitu, itu lain, kita beli terus dapat. Ini kita buat dengan percuma dengan usaha kita sendiri cikgu. Kita yang usaha untuk kita sendiri. Jadi jarang-jarang dengar KPM buat program free kan, tanpa kos. Ni IQ nilam buat free tanpa kos. Kami tak keluar duit 1 sen pun. Cuma duit bagi dia makan minum je lah, itu biasalah kan. TNT dia tu biasa, tapi kita tiada bayar kerana kalau kita sendiri faham nak buat satu sistem IQ nilam ni dengan dashboard dia memang takkan lari, jumlahnya melebihi 100,000 Ni tak ada bayar 1 sen pun. Cikgu tu sendiri dengan rela hati nak bantu kita. Jadi saya memang berbesar hati sangatlah dengan cikgu tu. Jadi saya rasa dalam sedikit masa lagi akan ada dashboard dan cikgu punya kerisauan akan hilang lah, dapat tengok dalam dashboard tu. Buat masa ni saya minta maaf, memang cikgu tak dapat tengok. Buat masa ni kita keluarkan program ni dulu supaya kita promosi budak isi. Cikgu jangan risau, dia takkan hilang. Bila dashboard ada, cikgu terus dah boleh nampak berapa banyak dah mereka isi. Okey cikgu, jadi saya harap cikgu jangan risau sangatlah tentang yang tadi tak tahu budak isi apa. Jadi bila di dashboard nanti cikgu akan nampak. Okey, terima kasih Cik Ariel. Ya, sama-sama. Cikgu Nan, ada mau respon apa-apa? Assalamualaikum Cik Ariel. Ni baru betul Cikgu Nan. Tadi salah orang. Tadi saya tengah buka mic, terus kena celah. Silakan. Okey, saya bukan saya tahniahlah kepada khususnya kepada kementerian lah kerana sebahagiannya telah memudahkan sedikit tugas-tugas guru dan ke arah revolusi industri 4.0, pendigitalan dokumen semua kan. Ya, cuma isunya sekarang ni macam sekolah saya, kerisauan tu ada 2. Pertama ialah dari segi keakuan ibu bapa tu, penerimaan ibu bapa terhadap
penggunaan internet tu. Bagaimana nak mereka mengisi, saya tengah berfikirlah untuk sekolah saya macam mana ni nak mengisi, sedangkan PDPR pun isu-isu tu timbul kan. Dan yang kedua ialah berkaitan dengan murid yang masih lagi tidak menguasai 3M ni. Di sekolah saya pun agak tinggi. Mungkin dalam ruangan yang begini ni mungkin ada rakan-rakan yang boleh kongsikan kaedah yang digunakan yang mungkin boleh kita kongsikan bersama bagi murid yang masih belum menguasai 3M ni. Nak menulis boleh, tapi mengeja pun tidak boleh. Jadi macam mana kaedah tu? Jadi di sekolah saya pun kadar tu agak tinggi, Cik Airil. Jadi setakat ni kalau di sekolah kita tu, saya tu macam menyalin sajalah kaedahnya. Tapi itulah kalau nanti dekat menggunakan bila kita dapat kenalkan IQ Nilam ni, setengah berfikir macam mana nak bantu untuk guru-guru Nilam untuk bantu murid bagi bermasalah yang penguasaan 3M ni. Itu sajalah saya mohon pandangan lah yang mungkin boleh kita kongsikan di sini. Okey, saya memang bersetujulah dengan pandangan Cik Gunan tu. Perkara ni bukan saja berlaku di Labuan, dia juga berlaku di Semenanjung, lagilah di Sabah di kawasan-kawasan pendudukan di kawasan-kawasan urban macam di kawasan-kawasan Bajau Laut dan sebagainya kan. Begitu juga di Sarawak di kawasan-kawasan Marudi, kawasan-kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan jauh di Sibu, di Igan, di belah-belah Kapit sana perkara-perkara ni memang tak boleh nak dielakkan Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok, sebab itu kita buat sistem ni sistem paling friendly, paling ringan. Paling ringan kalau asasnya murid tu dia dah pandai buka internet sahaja, kalau dia tak pandai membaca, kita latih dia gunakan buku, minta dia salin dan isi je. Untuk latih dia sahaja. Okey? Dan ada beberapa kaedah lah yang macam guru-guru pemulihan dia buat, tapi ni dia tidak menggunakan sistem lah kan. Kalau dulu dia buat satu template khas, dia suruh murid tu salin ilustrasi depan tu apa tajuk, dia suruh dia ni salinkan kan. Memang perkara ni kita tak boleh tangani, tetapi kalau satu option yang paling mudah ialah kita di peringkat KPM bagi murid-murid yang tidak mampu ini, okey, kita tak buat satu benda yang kita kata budak semua pandai baca kan. Benda ni berlaku kat mana-mana, kat bandar pun ada murid yang tak kerti baca. So untuk murid-murid ni kita janganlah wajibkan dia terus pergi isi sistem IQ Nilam kan. Nanti dia kata kita ni gila ke kan, budak tak tahu baca pun nak suruh ni apa yang dia baca kan. Hari ni dia kena A sampai Z je. Pagi besok kita ajar dia ayam. Hari lusa dia datang, dia tak tahu pun perkataan ayam tu sebab dia memang dah keadaan dia gitu kan. Kita tak perlulah suruh dia rekod di IQ Nilam tu. Kita biar dia kekal sebagai murid pemulihan untuk kita bantu dia sampai dia boleh membaca. Tetapi saya ada jumpa dari beberapa sekolah murid-murid yang memang pemulihan ni dia tak kerti baca pun, tapi dia terror main gadget. Memang dia pandai. Cuma bila dia buka dia tak pandai baca. Tapi kalau dia bersemangat nak isi, janganlah cikgu kata awak pemulihan awak jangan isi. Kita alu-alukan. Walaupun dia isi salah, dia salah eja, dia duduk dalam data murid itu sahaja. Okey? Dia menunjukkan kenapa dia salah eja. Kita boleh bagi tahu murid ini murid pemulihan, sebab itu dia salah-salah eja kan. Kalau ada orang bagi komen apa ni murid isi ejaan salah kan. Sebab itulah murid itu. Tetapi jangan sesekali kita murid sekolah ni 100 orang mesti isi. Okey? Kita tengok keadaan murid-murid kita sesuaikan. Sebab kita bukan buat sistem ni supaya semua murid wajib isi. Kita nak sekolah melaksanakan. Melaksana dia tak sebut pun wajib atau paksaan. Kalau dia tak boleh laksana, kita gunalah template macam yang lepas-lepas ni. Buat perekodan macam biasa je. Kan ada murid isi sikit dia nak buat dalam kumpulan dia kecil-kecil pun tak jadi masalah. Tapi kalau ada rakan-rakan kat sini yang ada lagi idea-idea yang nak dikongsikan, saya sangat seronoklah kita boleh sama-sama share kan. Bagaimana untuk mengatasi masalah murid-murid yang kita pun tahulah pemulihan ni bukan di sekolah rendah, di sekolah rendah pun wujud juga. Saya jumpa budak tingkatan 5 yang tak pandai baca kerana
Bukan dia tak pandai baca dan memang itulah dia kan. Kita terimalah seadanya, tetapi jangan kata dia tak berjaya. Kadang-kadang murid ni dia jadi tokey bengkel kereta satu hari nanti. Dia lebih kaya daripada kita. Itu tak mustahil kan. Itulah manusia kan, rezeki masing-masing, tetapi dia berlaku di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah juga dah. Kalau ada rakan-rakan nak bagi pandangan yang lain, saya alu-alukan. Ya, silakan. Ada lagi soalan lain atau ingin memberikan pandangan? Cikgu Rosemary, ada lagi beberapa cikgu yang belum keluar lagi ya. Hazwan, ya, Nadia. Cikgu Winnie, ada apa-apa soalan Cikgu Winnie? Ini GPM baru lagi ni. Oh, baru lagi Ramai yang baru lagi ni. Cikgu Hazwan baru juga. Cikgu Rubiah, silakan. Ada apa-apa Cikgu Rubiah? Tiada pun, sudah tadi. Okey. Ada lagi cikgu-cikgu? Cikgu Hanani, ini pun baru, ini lagi baru. Baru. Cikgu Hanani. Okey, untuk ni dah tambahan lah. Saya bagi tambahan sikit. Kalau cikgu-cikgu nak bahan-bahan macam slide, nak saya ada bekalkan ke SSTP Labuan jadi cikgu-cikgu jangan segan-segan minta. Kita juga ada sediakan template manual macam tahun lepas tu Kalau cikgu-cikgu tak ada, cikgu boleh minta je. Jangan cikgu nanti buat template yang kita guna tak sama dengan orang lain buat kan. Tapi cikgu boleh buat macam-macam platform kan. Cikgu boleh buat Google Doc, Google Form, buat dekat Excel, buat manual dekat kertas guna Word, semua boleh. Tapi kalau boleh biarlah dia yang sama. Sebab template yang kita bekalkan pada tahun 2019 dan tahun lepas tu, templatenya sama dengan IQ Nilam ni. Dalam tu dia ada bahan kita, buku fiksyen, bukan fiksyen, bahan bukan buku, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan lain-lain. Dia sama dengan template tu, sebiji. Jadi bila kita nanti nak buat analisa, bila ada sekolah yang guna manual dan juga guna program Nilam, mudah untuk kami analisa kerana gunakan ruang-ruang yang sama. Jadi kalau cikgu tak ada bahan-bahan ni, boleh minta lah dengan, boleh SSTP Labuan. Boleh. Minta dengan saya je, saya tak ada masalah, saya boleh bagi je. Boleh. Nak tengok Nilam Prasekolah punya ni, sebenarnya Nilam Nafas Baru Prasekolah tu kami dah edarkan 2018 dulu. Tapi kalau nak tengok PowerPoint dia, bagaimana guru prasekolah nak laksanakan pun boleh. Saya ada dia punya PowerPoint tu, tak ada masalah. Kita boleh kongsikan. Benda ni kita buat bukan untuk diri kita kan, untuk cikgu semua. Tidak apa-apa lagi yang lain? Okey, sebelum tu Cik Ariel, kami SSTP berhasrat ingin melaksanakan kursus asas pengurusan pusat sumber minggu hadapan. Jadi mungkin Encik Ariel sudi lagi bersama kami nanti untuk satu slot. Tajuk apa tu? Pusat sumber abad ke-21. Boleh, insyaAllah boleh. Ini kalau tak nak saya pun boleh, nak panggil pegawai lain pun boleh, atau nak panggil GPM Cemerlang pun boleh. Tapi kalau saya ada masa, ruang boleh, berapa bulan tu? 10-11 pagi saya ada dengan forum dengan SSTP Pahang lah. Oh, okey. Nanti kita boleh. Okey, insyaAllah. Itu dengan TV PSS juga nanti? Tak. Yang dengan tu ialah dengan SSTP Pahang. Dia buat forum tentang galakan membaca di rumah IQ Nilam dan apa tajuk lagi. Dia buat satu hari kat tu. Yang tu ialah SSTP Pahang. Tapi saya rasa kalau cikgu nak ikut pun boleh je. Dia ada SPL, boleh ikut je. Okey. Tapi hari sekolah lah tu. 10 hari bulan. Ya. 27 dia dah tundakan. Okey. Tidak apa, nanti kita akan hubungi Cik Ariel lagi lah. Ini sebagai makluman kepada GPM yang ada sekarang ni lah, supaya mereka lebih bersemangat lah untuk hadir lagi nanti. Boleh kalau saya cakap tentang pusat sumber abad ke-21 tu pun boleh. Sebenarnya ada juga pegawai tu.
pun dia boleh juga. Kalau nak saya yang cakap pun boleh juga. Iyalah, okey. Itu nantilah kan Encik Eril Boleh, insyaAllah. Saya tak ada masalah. Kalau saya ada masa, saya sedia bantu. Okey. Baik, kalau tiada apa-apa lagi soalan daripada GPM, kita rasanya kita hampir tamat sudah, tempoh 2 jam. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Airil kerana telah sudi menghadirkan diri dalam Google Meet pada hari ini untuk memberi penjelasan tentang penggunaan IQ Nilam, sistem IQ Nilam. Memang jelas ya. Jadi kalau ada yang tidak berapa jelas lagi nanti hubungi saya sendirilah. Tidak perlulah pergi kepada Encik Airil lagi. Pening nanti Encik Airil sorang-sorang kena jawab. Okay. Nanti Encik Airil okey. Slide dari ni pun saya boleh bagi, tapi slide yang kita bentangkan dekat Terengganu pun ada juga tambahan ni sama. Ya. Okey. Nanti saya akan kongsikan yang Encik Airil bagi yang hari itulah. Okey. Jadi terima kasih juga kepada semua GPM yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana anda telah meminjamkan telinga, mata untuk berkongsi ilmu yang sangat berguna dalam kita melaksanakan IQ Nilam. Nilam ya, program Nilam. Okay, semoga program ini dapat membantu semua GPM melaksanakan program Nilam dengan lebih berkesan. Okey, sebab selepas ini kita sudah terima surat untuk aktiviti gerakan membaca, kempen sudah sampai surat, jadi akan saya edarkan esok insya-Allah untuk kempen galakan membaca peringkat sekolah tahun 2021. Okey, baru sampai semalam. Jadi saya akan edarkan. Jadi ini antara salah satu program untuk Nilam ya, Cik Eril ya? Ya, betul. Sebab saya keluarkan hari Isnin sebenarnya, saya keluarkan hari tu, tapi dia cepat tu. Sampai kepada SSTP dah kan. Alhamdulillah sudah sampai ya. Jadi esok saya akan edarkan. Okey, jadi setakat itu saja untuk hari ini, Cik Eril. Berbanyak terima kasih sekali lagi Cik Eril kerana sudi hadir pada hari ini. Ya, sama-sama. Saya tak ada peluang nak sampai ke Labuan. Sebenarnya sepatutnya tahun ni saya pergi Labuan untuk menilai pusat sumber pun tak boleh pergi. Tahun lepas pun sepatutnya 2019 saya dari Sarawak ke Sabah ke Labuan juga tak sampai ke Labuan. Tak boleh juga tak sampai ke Labuan ni, asyik tersangkut je. Itulah Cik Eril, mudah-mudahan nanti Cik Eril kena suntik vaksin dululah. Boleh gerak Okey, jadi itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa daripada GPM, Cik Sapri, ada apa-apa lagi? Tiada, dari saya cuma mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Airil dan juga kami di SMK Ranca-Ranca sangat mengalu-alukan kehadiran Cik Airil ke SMK Ranca-Ranca. Ya. Panjang umur, kalau saya tahun ni APSS memang ada lah, tetapi kita tak tahu kita boleh ke tak boleh. Cuma insyaAllah kalau ada peluang masa akan ke Labuan untuk tengok SK ke SMK ke yang masuk ni. Rancang ni masa lalu je ni. InsyaAllah Encik Eril. Okey, jadi saya sangat menghargai semua GPM saya di wilayah Persekutuan Labuan dan rasanya itu saja untuk hari ini Encik Eril. Terima kasih sekali lagi untuk yang semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, selamat petang semua. Bye. Oh, sebelum tu kita ambil gambar dulu. On camera. Oh, Tasha memang on dari tadi. Tasha. Okey, on camera nak ambil gambar. Mari kita ambil gambar dulu ya. Okey, baru nampak. Sekali lagi. One more. Biar banyak kali ya, sekali lagi. Dah sempat senyum. Okay.
Baru nampak semua. Tadi sorok muka. Okey, terima kasih Encik Ariel. Ya, sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, set. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih ya semua. Terima kasih juga atas perkongsian. Nanti lagi kita jumpa ya. 10 dan 11 hari bulan. Jangan lupa. Kita akan hantar surat minggu hadapan. Untuk apa?